Tuanku jam berapa tak suka? Tuanku ke mana tu? Berapa tak? Tuanku pukul berapa? Angkat sumpah. Sumpah tuanku. Oh, lagi tengok tu. Hari ni ke tuanku? Tuanku, Nak tengok siapa ada. ada yang hantar ke tuanku? Ada yang hantar ke SD tuanku? Mudah-mudahan, insyaAllah. Hari ni ke tuanku? Hari ni ke tuanku? Tak nak boleh nak kata. Maybe anything because I'm not seen anything yet. Ada Sabah, terima keputusan rakyat, terima keputusan wakil-wakil rakyat dan terima keputusan yang Tuan Agong. Yeah, please be rational, yeah, and we have to move on. Kita perlu bergerak ke hadapan, ya, untuk negara kita yang tercinta ini. Itu saja. Sekadar ini saja, ya. Biar saya buat keputusan dalam masa terdekat ini. Tuanku adakah panggil satu persatu ahli parlimen? Dapat tu. Soalnya saya di sini nak tahu dapat makanan tak? Ada bil air tak? Tuanku ada yang minta tangguh lagi ke? Tuanku ada permintaan melanjutkan lagi ke? Okay. Are you enjoying the World Cup match? Tak tengok apa? Tak sempat tengok tuanku perampung sini. Ya. Argentina. Tuanku ada yang minta tangguhkan lagi ke? Terima kasih, ya. Tuanku ada minta lanjutkan lagi ke? Terima kasih tuanku. Demikian tadi titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah ketika menemui dan juga memaduli bertemu dengan wakil-wakil media di luar pintu Istana Negara. Sabar, terima keputusan rakyat, terima keputusan wakil rakyat dan terima keputusan yang di-Pertuan Agong. Be rational, we have to move on dan bergerak ke hadapan. Itu ungkapan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang perlu saya kira dijadikan panduan dan juga dirasionalkan pada ketika banyak perkara yang kita tidak ketahui dalam tempoh 2-3 hari ini. Kita mencari pemimpin, Ihsan, dan sudah pasti dalam masa terdekat itu yang dikatakan ataupun yang dititahkan yang di-Pertuan Agong dan juga itu yang ditunggu-tunggu oleh keseluruhan pengundi dan juga rakyat Malaysia untuk kita melihat kepada leraian kepada kekeliruan ataupun isu yang berkaitan dengan pembentukan kerajaan selepas pasca PRU15. Walaupun keadaan kita selesa, Zul, 2-3 hari ini dalam studio, tetapi kepanasan di luar itu dapat kita rasa. Itu yang dibawakan oleh yang di-Pertuan Agong untuk memastikan bahawa setiap pengamal media yang berada di luar pintu masuk Istana Negara dalam keadaan yang seselesa mungkin dengan adanya kemah, makanan, tandas bergerak dan sebagainya untuk pastikan bahawa berita dan juga laporan itu dapat disampaikan dalam keadaan yang baik. Jadi kita kredit yang cukup besarlah kepada rakan wartawan kita yang berada di luar lapangan. Dan rakan-rakan kami bersilih ganti berada di lapangan, berhujan, berpanas dan juga ada masalah semalam, ada aksiden dan sebagainya. Tapi kalau dapat diberikan dan dinaikkan visual-visual rakan-rakan kami di lapangan, kami membawakan liputan dan juga meneliti dari masa ke masa. Di bawah sana, satunya di Bukit Damansara dari kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keduanya di tengah itu adalah kotak ataupun lokasi atau visual terkini yang kami bawakan dari dari pagar luar pagar pintu Istana Negara, dan ketiganya bertempat di Bukit Gasing di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebarang pergerakan dan juga sebarang perkembangan terkini akan kami bawakan secara langsung dari wartawan-wartawan kami. Pertamanya di Kesenyamba dari Bukit Damansara. Di Istana Negara kita akan bersama dengan Hafizi Rosli dan juga bersama dengan saudara Raja Hisham, dan di Bukit Gasing kita akan bersama dengan Nikisen. Fahmi di Bukit Damansara di kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebentar tadi kami bawakan juga perkembangan terkini di mana kenyataan media oleh pihak Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang telah bermesyuarat hari ini. Kenyataan media yang keluar sekitar 10 minit lepas, di mana Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang bermesyuarat hari ini telah memutuskan beberapa perkara tersebut, di mana tiada mana-mana ahli Parlimen Barisan Nasional yang telah memberikan
sokongan terhadap pencalonan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10 dan pemakluman mengenai perkara ini telah dibuat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dewan Tertinggi Barisan Nasional juga mengambil pendirian terbuka untuk berbincang dengan mana-mana pihak yang berkenaan bagi memastikan sebuah kerajaan dapat dibentuk demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Semua itu Barisan Nasional meminta semua pihak yang berkaitan agar bertenang, cooling off period ketika mendepani situasi politik negara. Dengan pendirian dan keputusan dicapai, kedudukan Barisan Nasional adalah kekal seperti sekarang. Ya, kekal seperti sekarang ini juga mungkin menjadi perbualan dan juga tanda tanya dalam kalangan masyarakat. Tetapi secara jelas menerusi kenyataan media tadi yang mana Barisan Nasional dengan 30 ahli parlimen yang telah memenangi PRU ke-15 menyatakan pendirian tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi masih lagi ada persoalan-persoalan lain yang mungkin terungkai hari ini, esok ataupun hari-hari berikutnya. Itulah kita kata ia menghitung hari, waktu dan juga detik, tapi kami bawakan sentiasa kepada anda dengan diskusi-diskusi penting untuk kita bawakan kepada anda hari ini. Kita ada dua tetamu yang telah bersedia bersama dengan Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Setakat ni steady ya Datuk. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Di talian kita akan bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia UUM, yang akan menyertai kami secara dalam talian. Kalau terputus nanti melalui telefon. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kita buka diskusi ini bersama dengan Datuk Seri Akbar Sattar terlebih dahulu. Dalam pada kita melihat kepada siapakah bakal menjadi Perdana Menteri dan terbentuknya pada kerajaan, mungkin reaksi dan juga rangkuman sedikit sebanyak dari seorang Datuk Seri Akbar Sattar, kerana Datuk Seri Akbar Sattar sering menjadi rujukan kepada kami kalau kita bercerita mengenai pembentukan, bukan sahaja melihat kepada pertentangan politik dan juga pertandingan politik, tapi lebih daripada itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan integriti dan juga ketelusan. Dan itu yang dituntut dalam negara ini pada ketika ini. Kalau apa jua sekali bentuk dan juga siapakah Perdana Menteri yang dilantik nanti, nilai itu yang perlu diutamakan untuk kesejahteraan rakyat dan negara ini. Yang pertama sekali, dari segi positifnya, kita dapati bahawa pilihan raya tahun ini adalah yang terbaiklah. Tak ada pergaduhan besar dan sebagainya. Sistem demokrasi itu berjalan lancar. Tetapi yang kurang baik ialah sudah tentu kita macam pimai-pimai tangtu lah. Macam kita punya pilihan raya ke-14 dulu, yang mana kita masih lagi berhadapan dengan siapa akan menjadi pemerintah. Jadi ini merupakan satu perkara yang kalau tidak selesai, saya rasa ia akan berlarutan, dan yang sedihnya saya takut akan menjadi satu perbalahan di antara parti-parti. Kerana kebanyakan daripada kita, saya minta maaf, terutama sekali parti-parti politik di Malaysia ini, kepentingan negara adalah jauh sekali. Selalunya kita kepentingan sendiri. Kalaulah kepentingan negara, kita fikir di kalangan parti-parti lah, tak kira parti PH ke, PN ke, BN ke dan parti-parti lain, jika sekiranya kepentingan negara dan juga untuk kepentingan rakyat, saya rasa benda ini boleh selesai. Tapi diutamakan kepentingan lain. Itu menyedihkan kita kerana kita kena ingat masalah kita banyak. Iaitu dari segi ekonomi, dari segi kestabilan politik, dari segi integriti juga. Ini akan membawa imej yang tak baik kepada negara lah. Jadi rakyat, kesian kepada rakyat. Terutama sekali masyarakat kampung. Kerana bagi mereka, kais pagi mereka pagi, kais petang mereka petang. Duduk di bandar pun sama, Datuk? Bandar pun lagi teruk. Sebab masalah kos sara hidup, gaji tak cukup dan juga masalah-masalah lain yang menyebabkan bukan sahaja mereka ini mempunyai masalah ekonomi, bahkan juga dari segi sosial. Ada yang pergi ke tahap yang sampai tak mau hidup lagi. Kerana ini adalah tugas pemerintah. Sebab kita sebagai ahli parlimen yang kita jadi calon, tujuan asal kita adalah untuk menjaga rakyat dan negara. Tetapi bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi maknanya masalah-masalah yang ada sekini yang begitu berluasa jika kita bandingkan dengan negara-negara jiran ni, dari segi ini, saya rasa kita lebih teruk. Dan inilah menyebabkan bahawa kita memerlukan ahli-ahli politik yang berjiwa besar, dan sudah sampai masanya kita dapat
dapat sekurang-kurangnya mengenal pasti seorang negarawan yang benar-benar menjaga negara, tetapi bukan kepentingan sendirilah. Itulah. Dan juga Datuk, satu perkara penting apabila kita berdepan dengan situasi dan juga perkara ini adalah bagaimana untuk merasakan dan juga melihat kembali kepada psikologi pengundi dan juga rakyat. Mungkin dalam kalangan 2-3 hari ini, kalau mungkin mengambil masa dalam tempoh 4 ke 5 hari lagi, mungkin rakyat dan juga masyarakat dah celak ataupun dah muak dengan keadaan dan juga situasi sekarang. Tetapi apa yang dinyatakan oleh dan dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, ia perlu diselesaikan segera dalam masa terdekat. Kenapa pentingnya Datuk melihat ke perkara ini supaya mungkin hari ini atau esok kita dah dapat ada Perdana Menteri dan juga Kabinet ini? Kalau tengok pada pilihan raya lepas kan, dia mengambil 3-4 hari baru selesai. Ini pun dah nampak gaya statement daripada ketua parti pun kita dah nampak dah tak ada persefahaman. Jadi itu merupakan satu perkara yang patut kita berhati-hati, sebab masyarakat kini nak supaya ada kerajaan yang stabil, supaya kos sara hidup, keadaan politik dan keadaan ekonomi dan sebagainya dapat diatasi. Itu sebabnya kita tak mahu lagi perubahan. Jadi kita nak pemimpin-pemimpin yang benar-benar menjaga negara, tetapi kerja kita adalah kepentingan negara, bukan lagi kepentingan sendiri. Sebab saya rasa kini bukan senang untuk jadi YB. Sebab ekspektasi masyarakat kan. Semua yang celik, yang kontroversial, yang kritikal, saya rasa bukan senang. Bukan macam dulu. Jadi ini, dan juga kita dipantau oleh media massa, oleh social media dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang saya rasa hendaklah kita berhati-hati, dan juga sekurang-kurangnya dalam parlimen lah esok-esok kan. Kita sangat-sangat berharap bahawa di situ ahli parlimen bukan saja pergi untuk bergaduh. Kita nak idea-idea baru, dan juga idea-idea perbincangan itu adalah yang standard lah. Perbincangan untuk membuat polisi kan. Jadi ini yang nak dilihat oleh rakyat, tetapi bukan mencela sana sini bergaduh. Saya rasa itu tak ada standard lah. Sudah-sudahlah. Sudah. Tapi saya agak risau sebab kalau kita ikut teori kriminologi lah kan, unethical behaviour is learned. Kita takut YB baru ni belajar. Nak jadi popular. Nak jadi popular, you kena bercakap. Tapi masalahnya, populariti tu hanya kita dapat semasa masa nak pilihan raya itu dekat-dekat. Masa-masa parlimen dah nak close shop sebagainya. Semua nak bercakap. Tapi yang mustahak ialah apa yang kita bercakap kan? Kan? Satu lagi yang saya kesal juga ialah dalam parlimen ni, maknanya kadang-kadang walaupun ada cadangan yang baik daripada pemerintah, contoh ya kan, saya bukan pro mana-mana lah, cakap neutral. Katalah ada sesuatu yang baik untuk negara, tapi kalau pembangkang mendapati bahawa benda baik, kita sokong. Betul tak? Begitu juga idea-idea yang datang daripada pembangkang yang baik, patut kita sokong. Ini akan memberikan satu, tapi kita akan cari salah. Jolok sana, jolok sini. Apakah kita ni sampai bila kita nak macam ni? Okay. Dan keputusan kita dah ketahui, tidak ada yang menang selesa dan tidak ada yang terlampau kalah yang tidak boleh memberikan kata putus. Itu sebab situasi ini berlaku pada hari ini. Justru padang perbincangan dan juga padang kehebatan atau kuasa itu sama rata buat setakat ini. Tapi saya nak dapatkan pandangan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad. Prof, bagaimana kita melihat kepada apa yang berlaku pada hari ini adalah peluang dan juga dapat dibuktikan oleh orang-orang politik untuk mencipta kematangan dalam berpolitik dan diterjemahkan kepada tindakan. Kerana bukan tidak pernah berlaku dalam negara ini dalam tempoh 2-3 tahun ini, walaupun kita kata ketidakstabilan politik dan sebagainya, tapi ada sesuatu perkara yang baik untuk demokrasi telah dicapai. Antaranya tanda tangan MOU, adanya kesepakatan menerusi select committee di parlimen dan sebagainya. Bagaimana dengan cara yang pernah dilakukan ini dapat diterjemahkan kepada kestabilan kerajaan pada ketika ini, pada pandangan Prof? Itulah bila Yang di-Pertuan Agong memberikan tempoh kepada semua pimpinan-pimpinan parti, maka ianya sangat baik kerana ianya
memberi peluang kepada pimpinan-pimpinan parti ataupun gabungan-gabungan parti untuk membuat satu keputusan yang lebih baik. Kerana kita tidak mahu pemimpin parti membuat keputusan terburu-buru sehingga menyebabkan nanti ketidakstabilan negara berlaku seperti mana yang sebelum ini, di mana ada yang menarik sokongan semula sehinggalah jatuh kerajaan dan kemudian terbentuk kerajaan baru semula. Jadi bagi saya eloklah masa itu diberikan dan kepimpinan-kepimpinan parti perlulah mengambil masa yang sewajarnya untuk berbincang dengan lebih halus untuk memastikan bahawa apa juga keputusan yang mereka ambil, siapa saja yang mereka sokong, mestilah boleh membuktikan bahawa kerajaan yang dibentuk itu adalah kerajaan yang boleh bertahan sehingga PRU yang akan datang. Jadi bagi saya ini yang utama yang perlu semua pimpinan politik, wakil-wakil rakyat perlu perhalusi supaya yang pertama keputusan yang mereka buat itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua juga bukan untuk kepentingan parti masing-masing dan yang ketiga mestilah keputusan itu adalah berlandaskan kepada kepentingan negara dan juga kepentingan masyarakat umum. Kerana kita tahu suara-suara masyarakat pada ketika ini telah mula membisikkan bahawa mereka tidak puas hati dengan apa yang berlaku kerana tidak ada keputusan dalam pembentukan kerajaan sedangkan semua rakyat telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk keluar mengundi. Jadi sekarang ini semua harapan terletak pada setiap wakil rakyat untuk membuat keputusan yang terbaik. Dan kita tahu pada hari ini tidak ada satu pun gabungan parti yang mempunyai jumlah majoriti, simple majoriti bagi membentuk kerajaan. Jadi sudah tentulah bagi saya apabila UMNO terutamanya Barisan Nasional membuat keputusan untuk tidak menyebelahi mana-mana pada ketika ini, mungkin ini satu keputusan yang baik terutama bagi memberi ruang supaya apa-apa keputusan nanti tidak akan memberikan kesan terutamanya kepada kestabilan negara. Jadi kerana kita tahu dalam UMNO kita dapati ada sebahagian yang menyokong sebelum ini, ada sebahagian yang tidak menyokong. Dan apa akan berlaku terutamanya kita tahu bahawa sebahagian ataupun kesemua wakil rakyat mereka telah pun menandatangani aku janji. Dan ini menyebabkan jika mereka membuat keputusan yang tidak seiring dengan pimpinan parti maka mungkin mereka terpaksa melepaskan jawatan dan pilihan raya baru pula diadakan. Jadi kita tak mahu benda-benda sebegini. Okey, Prof, saya mencelah di situ juga dan kerana saya ingin mendapatkan dan juga difahamkan kita menerima kenyataan terbaru dari Istana Negara. Kalau dapat saya bacakan terlebih dahulu bagaimana? Ya. Okey, inilah kenyataan terbaru daripada Istana Negara. Adalah dimaklumkan bahawa Istana Negara hari ini telah menerima pemakluman berkenaan gabungan parti-parti politik pasca PRU ke-15 bagi pembentukan kerajaan baharu daripada ketua parti-parti dan ketua gabungan parti-parti politik yang mempunyai jumlah kerusi parlimen yang banyak susulan daripada keputusan PRU 15. Bersama dengan pemakluman tersebut, ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti-parti politik berkenaan turut mengemukakan pencalonan bakal Perdana Menteri ke-10 kepada Istana Negara seperti mana yang telah diminta dengan kerjasama yang dipertua Dewan Rakyat yang berbahagia Tan Sri Azhar Azizan Harun pada 20 November 2022. Lanjutan daripada penerimaan pencalonan nama Perdana Menteri tersebut, proses pengesahan calon Perdana Menteri yang memperoleh kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat telah dilaksanakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, di mana proses ini adalah bertujuan supaya Seri Paduka Baginda dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli parlimen yang pada hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 43 dalam kurungan 2A Perlembagaan Persekutuan. Kendati pun begitu, setelah dipersembahkan hasil pengesahan calon-calon Perdana Menteri, adalah didapati bahawa tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri seperti diperuntukkan di bawah perkara tersebut. Memandangkan tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah, maka Seri Paduka Baginda
menitahkan perkenan untuk ketua-ketua gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional menghadap pada jam 4.30 petang ini di Istana Negara. Seri Paduka Baginda juga menyeru supaya menyeru dan menasihati seluruh rakyat bersabar dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru dan pencalonan bakal Perdana Menteri baru dapat semuanya selesai. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, merupakan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Hafizi Rosli sekiranya dan sudah berdasarkan daripada itu Zul, ini bermakna pada 4.30 petang nanti kita akan dapat menyaksikan mungkin dua pergerakan utama daripada ketua parti politik Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional akan berada di Istana Negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ini tumpuannya. Hafizi Rosli, dari Istana Negara, di pintu luar Istana Negara, difahamkan hujan turun ketika ini. Perkembangan terbaru dari Istana Negara dan juga bagaimana kenyataan media daripada Istana Negara ini difahami dengan lebih teliti lagi, Hafizi. Ya, baik. Terima kasih Zul dan juga Ehsan. Betul, ketika ini nampaknya hujan telah pun turun dengan begitu lebatnya. Saya terpaksa berada di bawah payung ini kerana kami nak berita langsung dan juga melaporkan kepada anda semua. Cumanya situasi semasa di sini, boleh saya katakan sebentar tadi kita dapat lihat ada penyokong-penyokong daripada Pakatan Harapan kerana mereka sendiri melaungkan perkataan reformasi. Namun kita tidak dapat pastikan adakah ia bersangkut paut dengan siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri ataupun akan dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 nanti ataupun tidak. Tapi itulah yang berlaku tadi sebentar tadi. Laungan reformasi bergema di pintu 2 Istana Negara di Kuala Lumpur ini. Dan pada ketika ini mungkin dapat saya katakan juga sebentar tadi kita dapat saksikan iaitu Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali telah pun memasuki ke perkarangan Istana Negara sekitar jam 3.45 petang tadi. Dapat kita saksikan juga, mungkin kita nak tunjukkan sedikit, itu sedikit lagi laungan reformasi masih lagi dilaungkan oleh penyokong-penyokong, saya kira penyokong daripada Pakatan Harapan, sama ada ia membabitkan kepada sokongan mereka ni kepada siapakah calon Perdana Menteri yang ke-10 ataupun tidak, itu masih lagi belum kita dapat pastikan. Tapi apa yang kami dapat pastikan, sebentar tadi Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan di mana katanya memandangkan tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah, maka Seri Paduka Baginda menitah perkenan untuk ketua-ketua gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional menghadap pada jam 4.30 petang ini di Istana Negara. Jadi kalau kita lihat kepada kenyataan daripada Istana Negara ini, sedikit sebanyak telah pun memberi penjelasan kepada kita bahawasanya pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional begitu juga dengan Pakatan Harapan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Hujan nampaknya telah pun berhenti, mungkin rintik ataupun mungkin rintik saja. Tetapi sebentar tadi juga kalau saya dapat kongsikan juga dengan anda, kita telah pun menerima di mana Yang di-Pertuan Agong sendiri telah pun turun daripada kenderaan baginda dan juga telah menyantuni media, bertanya kabar kepada media, dan apa yang kami suarakan kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun apa yang kami bertanyakan kepada baginda adalah melihat kepada pembentukan kerajaan mungkin pada hari ini ataupun mungkin pada hari seterusnya pasca PRU ke-15. Namun apa yang dititahkan oleh baginda menyeru agar semua rakyat dapat bersabar, dan juga kata baginda sendiri akan meneliti sokongan parti dan juga gabungan politik ini sebentar tadi sekitar jam 2 petang begitu, dan juga baginda akan membuat keputusan dalam masa yang terdekat, dan baginda juga menyeru untuk rakyat semua menerima keputusan rakyat dan juga wakil-wakil rakyat yang telah dibuat, begitu juga keputusan Yang di-Pertuan Agong. Itu titah baginda menyeru agar semua rakyat dapat bersabar pada ketika ini, dan mungkin kita dapat menerima apa jua keputusan yang akan dibuat kelak nanti. Ehsan dan juga Zul. Visual ini kita kekalkan sebab nanti perkembangannya kita ada 2 kamera dekat sana, Zul, dan mungkin kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas bersama dengan Hafizi dan juga Raja Hisham, Raja Zaid yang berada di sana. Dalam masa yang sama kita juga ada rakan
wartawan yang akan mengikuti rapat dua calon Perdana Menteri ataupun dua ketua parti daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional untuk kita melihat kepada pergerakan mereka yang dijangkakan pada pukul 4.30 petang nanti. Visual ini kita boleh lihat saja dari semasa ke semasa untuk kita paparkan kepada anda, tetapi dalam masa yang sama kita juga ada dua orang tetamu di sini. Saya nak kembali kepada Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad menerusi kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara dengan apa yang disebut disebabkan tidak ada majoriti, maka kedua-dua pimpinan tertinggi Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pukul 4.30 petang. Dan untuk rujukan anda, visual yang kami bawakan secara langsung di kaca TV ataupun di kaca telefon anda, bagi anda yang mengikuti kami secara stream di astroawani.com, YouTube, TikTok, Twitter dan segala platform media sosial kami, semuanya ada kami bawakan. Tidak ada sebab untuk anda ketinggalan untuk mengikuti perkembangan terkini, peristiwa yang kira saya rasa bersejarah untuk kita lihat. Di sebelah hujung sana itu adalah visual dari Bukit Damansara, dari kediaman rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin diminta perkenan di mana Seri Paduka Baginda menitah perkenan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadap baginda pada jam 4.30 petang ini. Visual yang lain juga kami bawakan juga sebentar tadi adalah visual dari Bukit Gasing. Difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja keluar dari pejabatnya di Bukit Gasing, arahnya tidak tahu ke mana, tetapi itu antara perkembangan terkini yang kami bawakan dan juga visual terkini yang kami bawakan langsung dari beberapa lokasi di sekitar ibu negara. Kalau rakan wartawan kita telah bersedia, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah keluar dari rumahnya? Kalau sudah, belum. Di belakang itu bukan ya? Okey, bukan. Sebab kalau anda tengok yang dekat bawah saya itulah yang ada wartawan kita Fahmi itu di Bukit Damansara. Di Bukit Damansara. Yang di hujung sekali di sebelah kiri itu adalah di Istana Negara. Jadi dua itu di Istana Negara. Ya, dua itu di Istana Negara. Jadi perkembangan ini kita bawakan kepada anda untuk melihat kepada situasi terkini. Visual ini kita maintain, kita biarkan dia begitu untuk anda dapatkan suasana terkini. Tetapi dalam masa yang sama Ihsan, kita di astroawani.com juga, ini saya kira adalah antara yang jadi tumpuan yang paling hangat sekali. Kita bertanyakan kepada siapakah calon Perdana Menteri ke-10 yang menjadi pilihan anda kalau dapat dinaikkan bar itu yang kami tanyakan kepada anda, antara Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin. Anda boleh terus berinteraksi di situ untuk mengundi di sana di undi.astroawani.com. Kalau dapat dinaikkan akan di dalam. Oh, tak ada. Belum lagi. Okey, tak apa. Kerana tu sebab kita nak lihat poll ataupun tak dengar kan. Okey. Kalau dapat keputusan terkininya, apa dia? Calon Perdana Menteri yang telah pun kita buat mungkin lebih 2 hari yang lepas. Okey, ini dia. Parlimen tergantung. Jangkaan anda siapa Perdana Menteri ke-10. Datuk Seri Anwar Ibrahim 48%, Tan Sri Muhyiddin Yassin 51% dan tokoh lain 1%. Okey, ini untuk kita berinteraksi bersama dengan anda. Tetapi sudah pun bersedia di lokasi. Kita terus sahaja bersama dengan rakan-rakan anak-anak muda itu, Fahmi dan juga Niki Senyamba. Fahmi, mungkin kalau sudah bersedia, apa perkembangan dapat dibawakan dari perkarangan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Baik, Zul dan juga Ehsan, apa yang saya boleh kongsikan, keadaan di sini sangat panas ya, berikutan pengamal media semua sedang nanti jika wujud sebarang kelibat Tan Sri Muhyiddin Yassin keluar daripada kediamannya. Namun apa yang dapat saya kongsikan pada masa ini, sebenarnya wujud pergerakan keluar dari perkarangan kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana kami sempat untuk melihat pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang sempat melambai tangan dari dalam keretanya. Kami cuba untuk mendapatkan sebarang kenyataan, namun gagal untuk menerima sebarang kenyataan daripada beliau, dan sebenarnya ada beberapa kenderaan yang tidak dapat dikenal pasti keluar dan juga masuk ke dalam kediamannya, dan buat masa ini kami masih lagi menanti jika wujud sebarang pergerakan-pergerakan signifikan, dan pastinya rakyat Malaysia sendiri sudah nanti siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Namun tiada jawapan lagi di sini, akan tetapi berikutan sebentar tadi kami mendapat
informasi terbaru bahawa Sri Paduka Baginda menitahkan perkenan untuk ketua-ketua gabungan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional menghadap pada jam 4.30 petang ini di Istana Negara, dan mungkin tumpuan bakal terarah ke sana pula. Namun kami di sini setia menanti jika terdapat sebarang perkembangan terkini akan saya bawakan kepada anda semua yang sedang menonton. Jadi saya rasa itu saja perkongsian yang dapat saya bawakan buat masa ini. Kembali kepada Ehsan dan Zul di Pusat Penyiaran Asia. Okey, dari Bukit Damansara, mungkin saya terus ke Bukit Gasing. Niki Senyamba, apa perkembangan terkini yang dapat kami bawakan dari pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja keluar daripada pejabat itu. Mungkin ada informasi arah ke mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menuju, Niki? Terima kasih Zul dan Ehsan di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Seperti yang dah tahu, saya di sini di pejabat milik Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sebentar tadi seperti yang Zul katakan, sekiranya Datuk Seri Anwar telah meninggalkan pekarangan pejabatnya. Ya betul, kenderaan yang membawa beliau telah pun beransur atau beredar daripada pekarangan pejabat beliau yang terletak di Jalan Gasing di sini. Selain daripada kenderaan yang membawa beliau sebelum itu juga, iaitu Setiausaha Agong DAP iaitu Anthony Locke juga telah meninggalkan pekarangan pejabat beliau di sini, dan berkenaan dengan kenderaan yang membawa Datuk Seri Anwar itu tidak dapat dipastikan, tapi seperti mana kita tahu, kenyataan yang kita terima daripada Istana Negara sebentar tadi menyebut bahawa Sri Paduka Baginda ingin menerima menghadap ketua-ketua parti ini termasuk Datuk Seri Anwar sendiri, dan dipercayai memang kenderaan yang membawa beliau itu tadi membawa Datuk Seri Anwar menuju ke Istana Negara dalam saat-saat akhir ini, iaitu sekarang pun sudah jam menunjukkan 4.06 petang. Kenderaan beliau yang meninggalkan pekarangan pejabat ini sudah semestinya dipercayai juga memang membawa Datuk Seri Anwar ke Istana Negara. Bagaimanapun, seperti yang saya laporkan sebentar tadi, kelibat-kelibat pemimpin yang lain seperti Presiden Muda Syed Said Abdul Rahman dan juga Ahli Parlimen Sungai Buloh iaitu Dato' Ramanan, mereka masih lagi berada dalam pekarangan pejabat Datuk Seri Anwar ketika ini dan belum lagi meninggalkan pekarangan ini, Zul dan Ehsan. Okey, terima kasih Niki. Sekali pengembangan lanjut, mungkin kita boleh terus bersiaran langsung dan juga bersama dengan Niki Senyamba. Ini jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meninggalkan pejabatnya di Bukit Gasing seperti yang dinyatakan. Belum lagi. Tapi yang pentingnya yang kita ketahui pada setakat ini, mereka berdua iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin diminta untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada jam 4.30 petang ini. Ini kalau kita lihat sekarang jam 4.07 petang dan juga sekitar 23 minit lagi mereka perlu tiba di Istana Negara untuk menyembah maklum dan juga menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana berdasarkan perkembangan terkini buat setakat ini, kenyataan daripada Istana Negara sebentar tadi menyebut bahawa tiada yang dapat majoriti sokongan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun ahli-ahli Parlimen yang jelas untuk kerusi Perdana Menteri. Justru Sri Paduka Baginda telah pun meminta ketua gabungan iaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional untuk menghadap baginda pada jam 4.30 petang ini. Profesor Dr. Martada, tadi saya nak tanyakan soalan. Tadi sebab kita bawa juga perkembangan terkini, saya nak bertanya kepada doktor. Kita dah tahu apa yang dinyatakan oleh Istana Negara 4.30 petang ini, antara tumpuannya mungkin sedikit leraian itu dapat kita rasakan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin diminta menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Bagaimana doktor melihat kepada perkembangan dan juga situasi sekarang ini apabila kedua-dua pimpinan parti ini dipanggil? Yang pertama, apabila UMNO ataupun Barisan Nasional telah membuat kenyataan bahawa mereka tidak menyokong mana-mana pihak, jadi sudah tentulah keputusan yang kita dengar dan kita diberitahu tadi menunjukkan bahawa memang tidak ada sesiapa pun mempunyai simple majority untuk membentuk kerajaan. Jadi memang itu kita sudah jangkakan. Jadi bagi saya mungkin apabila Yang di-Pertuan Agong memanggil kedua-dua pimpinan parti ini iaitu PH dan PN ialah untuk mendapat pengesahan sejauh mana sebenarnya mereka mempunyai sokongan bagi melumpuhkan kerajaan. Itu andaian saya yang pertama. Yang kedua,
mungkin apa-apa cadangan pembentukan kerajaan ataupun mungkin ada cadangan daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri bagaimana untuk membentuk kerajaan berdasarkan kepada senario semasa. Kerana kalau kita lihat pada ketika ini memang tidak akan ada satu jalan penyelesaian melainkan suatu kerajaan interim dilaksanakan sampailah satu tempoh di mana sokongan daripada kesemua wakil rakyat itu dapat dicari untuk membentuk simple majority. Jadi ini mungkin satu pendekatan juga, tetapi pada ketika ini jika sekiranya Barisan Nasional tidak menyokong mana-mana pihak, memang kedua-dua gabungan PH dan PN itu tidak mempunyai cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Jadi bagi saya ini mungkin senario yang akan nanti dibincangkan bersama dengan ketua gabungan iaitu PN dan juga PH. Dan saya melihat pada ketika ini memang tidak ada satu jalan penyelesaian bagi membentuk kerajaan apabila kedua-dua gabungan ini tidak mempunyai cukup majoriti. Prof, kalau dilihat di situ, kenyataan Barisan Nasional mengatakan bahawa mereka berkecuali dalam hal ini dan undi dan jumlah yang terbesar itulah Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan ketua-ketua parti ini dipanggil untuk kisah negara. Pertamanya, idea kerajaan perpaduan adalah jalan keluar buat setakat ini. Kerana dalam akhirnya nanti kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan negara. Masalah pasca COVID, cerita pasal hal ekonomi dan juga bagaimana rakyat nak hidup semula. Bagaimana kebijaksanaan itu perlu dilakukan sekarang? Adakah itu jalan keluar yang terbaik buat setakat ini dan adakah itu yang kita perlu dengar? Kerana Seri Paduka Baginda juga meletakkan bahawa kita perlu bergerak ke hadapan. Ya, bagi saya kedua-dua pihak pastilah akan membincangkan idea kerajaan perpaduan ini kerana itulah yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong tadi. Namun untuk membentuk kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan bukanlah satu perkara yang mudah kerana masing-masing parti mempunyai pendirian dan ideologi masing-masing. Dan itu satu perkara. Yang kedua ialah bagaimana nak membentuk keahlian dalam kerajaan juga akan menjadi satu pertikaian. Jadi bagi saya, walaupun ia adalah satu jalan penyelesaian masa depan yang lebih progresif untuk membentuk kerajaan campuran, tapi saya jangkakan bahawa mungkin ia akan menghadapi masalah terutama ke belakang nanti apabila mungkin ada satu-satu dasar yang ingin diperkenalkan, mungkin satu pihak bersetuju, satu pihak lagi tidak bersetuju, maka ia juga akan membantukan dari segi kelulusan sesuatu dasar itu di Parlimen. Jadi mungkin bagi saya dalam mencapai kata sepakat bagi membentuk kerajaan terdapat pelbagai alternatif. Misalnya mungkin yang kita lihat sebelum ini di bawah Datuk Seri Ismail Sabri misalnya ada perjanjian di antara semua wakil rakyat untuk mereka tidak membawa apa usul undi tidak percaya kepada kerajaan pada ketika itu. Jadi ini memastikan bahawa kerajaan yang wujud itu akan lebih stabil, maka kerajaan yang stabil ini akan mampu untuk menguruskan negara terutamanya ekonomi dan sebelum ini ialah isu COVID dengan lebih baik tanpa ada apa-apa gangguan. Dan saya kira senario yang sama juga mungkin boleh berlaku kerana kita lihat dengan adanya satu kerajaan sama ada yang akan dibentuk itu daripada kalangan PN ataupun daripada kalangan kerajaan yang ada pada hari ini, interim government misalnya, tetapi perlulah ada satu bentuk persetujuan di mana setiap anggota parlimen mereka perlu bersetuju bahawa mereka tidak akan mengemukakan apa-apa undi ataupun usul tidak percaya terhadap kerajaan kerana itu akan menimbulkan satu lagi konflik dalam pentadbiran dan juga konflik dalam kepimpinan negara dan mungkin akan mencetuskan krisis seperti mana yang kita alami sebelum ini. Jadi bagi saya banyak senario-senario yang perlu diperbahaskan dan kedua-dua pihak, kedua-dua kepimpinan perlu melihat idea-idea yang akan dibincangkan nanti bersama Yang di-Pertuan Agong itu dengan lebih terbuka, dengan tidak mengikat bahawa apa-apa juga cadangan yang dikemukakan itu mungkin tidak menyebelahi pihak mereka tetapi lebih kepada kepentingan negara dan juga kepentingan masyarakat. Jadi bagi saya walaupun idea kerajaan campuran, kerajaan perpaduan itu satu idea yang cukup baik, cukup progresif untuk negara bergerak ke hadapan, namun
ianya perlu melibatkan perbincangan yang lebih lanjut dan ia perlu melibatkan persetujuan daripada kedua-dua pihak, dan yang lebih utama ialah nak memastikan bahawa setiap pihak mampu untuk menerima idea ini dengan hati yang terbuka dan seterusnya sama-sama membantu menguruskan negara. Prof, kestabilan yang kita cari pada hari ini adakah hanya berdasarkan cukup nombor sahaja? Kerana yang masalah sekarang kita hadapi ialah tidak ada nombor majoriti. Apabila kita bercerita mengenai kestabilan negara, kestabilan politik, kita merujuk kepada parti A atau parti B, berapa banyak jumlah kerusi yang dicapai. Tetapi untuk sesuatu polisi, kestabilan melangkaui lebih daripada itu. Kestabilan yang bagaimanakah yang perlu wujud melangkaui nombor-nombor ini, Prof? Memang kalau kita lihat dalam perlembagaan persekutuan, dinyatakan secara jelas mana-mana parti yang mendapat simple majority maka mereka akan membentuk kerajaan. Jadi itu adalah asas perlembagaan persekutuan kita dan juga asas dalam pembentukan kerajaan sebelum-sebelum ini. Jadi mungkin idea kerajaan perpaduan yang kita akan cuba wujudkan ataupun kerajaan campuran yang kita akan cuba wujudkan, ini ada satu norma di luar kotak pemikiran biasa. Dan untuk kita nak melaksanakan idea ini memang memerlukan satu perbincangan yang lanjut, memerlukan persetujuan ke semua pihak supaya memang kita akur bahawa kestabilan negara itu adalah satu agenda yang perlu diutamakan oleh mana-mana pihak. Namun bagi nak mencapai kestabilan negara, kestabilan politik itu perlu didapati terlebih dahulu, perlu dicapai terlebih dahulu. Dan nak mencapai persetujuan politik inilah satu perkara yang sukar. Yang kita tengok kemelut politik, kecelaruan politik yang berlaku sebelum ini semuanya adalah bertitik tolak daripada ketidakstabilan politik. Jadi inilah yang akan menjadi sebenarnya titik penghalang kepada usaha untuk memastikan negara boleh stabil, terutama bagi memastikan setiap wakil rakyat kita ini mampu untuk menjaga kepentingan negara terlebih dahulu melampaui kepentingan peribadi ataupun kepentingan parti. Jadi bagi saya ini satu keadaan yang memerlukan kepada kerjasama daripada semua pihak. Tidak memungkinkan idea ataupun gagasan kerajaan campuran, kerajaan perpaduan yang kita inginkan ataupun yang mungkin masyarakat inginkan untuk negara bergerak ke hadapan supaya negara boleh berhadapan dengan kegawatan ekonomi yang akan melanda negara pada tahun hadapan dan pelbagai kemelut ekonomi, kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Namun untuk kita nak mencapai ke arah itu, kita perlu selesaikan dahulu kestabilan politik. Jadi ini sebenarnya yang membelenggu keadaan pada ketika ini, di mana kalau kita lihat inilah pokok pertikaian utama gabungan parti-parti ini kerana mereka tidak mampu untuk menyelesaikan pertikaian di mana siapakah yang mampu untuk mendapat sokongan simple majority dan siapakah yang boleh membentuk kerajaan, sehingga menyebabkan Yang di-Pertuan Agong terpaksa campur tangan untuk memanggil kedua-dua pimpinan untuk mungkin membawa dan melontarkan idea-idea ataupun gagasan-gagasan kerajaan perpaduan ataupun kerajaan minoriti. Banyak konsep yang boleh dilaksanakan, minority government ataupun mungkin kerajaan perpaduan ataupun kerajaan campuran seperti mana yang pernah dicadangkan sebelum ini. Tetapi untuk nak melaksanakan idea itu memang memerlukan kepada perbincangan yang rapi. Selain kita berdiskusi, ya, kita bercakap berkaitan dengan unity government, kita bercakap berkaitan dengan caretaker government dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita melihat kepada kemelut dan juga mungkin situasi politik. Kepada anda yang baru saja menonton Astro Awani, kami bawakan perkembangan terkini dari lokasi utama 4.30 petang ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk melihat kepada solusi terbaik dalam pembentukan kerajaan pasca PRU yang ke-15. Datuk Akbar Sata, melihat kepada situasi ini, kalau kita bercakap berkaitan dengan caretaker government, mungkin kita tak tahu apa yang akan dibincangkan selepas pertemuan Anwar dan juga Muhyiddin nanti. Kita mungkin kalau kita bercakap berkaitan dengan caretaker government ataupun kerajaan sementara, mungkin ia memerlukan tempoh 120 hari sebelum satu kerajaan yang lebih stabil dapat diwujudkan, mungkin seperti yang Zul kata berkaitan dengan unity government dan sebagainya. Tetapi untuk masa ini, Datuk, apa yang Datuk boleh lihat dan boleh gambarkan mungkin apa yang akan berlaku selepas ini, terutamanya apabila selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong dan selepas itu mungkin kita tahu keputusan-keputusan terkini. Mungkin
bagaimana jangkaan Datuk untuk melihat kepada kestabilan tu wujud selepas melihat kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan juga kerjasama yang boleh dimainkan di antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional? Saya rasa yang paling mustahak ialah sudah tentu perjumpaan hari ini adalah satu perjumpaan terbaik lah pukul 4 ni. Dan kita hendaklah ketepikan ego. Itu mustahak sebab seperti saya katakan, tujuan utama kita adalah kestabilan politik dan juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi sekarang ni kita tak tahu sama ada kita boleh dapat minority government ataupun majority government. Ini berdasar kepada kedua-dua ketua ni yang boleh menetapkan. Sebab sebelum ni pun yang katakan bahawa kalau PS gabung dengan PN, kita dapat 155 kerusi. 2/3. Itu kuat. Kuat. Tapi tak kira lah disadvantage lain. Kuat. Dan kalau PS dengan PN kata 122, itu bergoncang. Jadi inilah merupakan satu penyebab yang mana leader ni naklah buat keputusan adalah untuk kepentingan negara. Sebab leader pun mempunyai masalah sebab orang-orang bawah ni grassroots pun dah berpecah belah. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita perlukan satu leadership yang utamakan kepentingan negara dan sudah pasti ketepikan kepentingan sendiri. Tetapi itulah sebab saya nyatakan bahawa sukar untuk mencari yang masalahnya apabila kita bincang, kita bagi syarat. Sebab kalau bincang tak boleh bagi syarat. Kena bincang dulu baru bagi syarat. Itu pun salah satu. Sebelum bincang saya nak jadi Perdana Menteri. Sebelum bincang seorang lagi tak jadi Perdana Menteri. Jadi syarat dulu. Syarat dulu. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita fikir dan juga pastikan bahawa jangan fikir aku tak sendirilah. Itu antaranya lah. Saya suka apabila membaca khutbah Jumaat Negeri Perak sebelum pilihan raya baru ini mengatakan bahawa dalam itu ada frasa mengatakan bahawa masyarakat Melayu secara bergurindam memperingatkan bahawa kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, keduanya pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, keduanya pandai. Rakyat sudah buat keputusan dan rakyat mahukan pemimpin-pemimpin mereka ini cerdik pandai belaka untuk menentukan hala tuju negara ini. Datuk menyebut bahawa kebiasaan pemimpin politik akan melihat kepada sokongan akar umbi, sokongan parti dan sebagainya. Tapi keputusan yang ataupun keadaan yang berlaku pada hari ini atas keputusan rakyat teramai. Bukannya ahli parti, bukannya ahli warna bendera dan sebagainya. Bagaimana ianya patut kebijaksanaan itu perlu diletakkan melampaui parti dan juga kepentingan peribadi dan juga sokongan-sokongan. Datuk kata tadi, mungkin nak jawatan Perdana Menteri, nak jawatan menteri ini, menteri itu. Tapi bagaimana menghormati rakyat lebih ramai ini? Kecerdikan bagaimana kita menuntut daripada mereka? Saya rasa yang paling ustaz sekali ialah integriti lah. Itu yang utama. Sebab apabila ada integriti, maka sudah tentu kita ni bukan seorang yang menipu, bukan pembohong, bukan perasuah. Itu merupakan perkara yang utama. Sebab rakyat lebih kepada ke arah itu. Untuk melihat seorang pemimpin, mestilah seorang pemimpin bersih, bukan saja bersih tetapi juga dilihat bersih. Tapi masalahnya apabila orang atas itu terlibat dengan kegiatan-kegiatan dan juga dari segi integritinya dipetikai, sudah tentu ini akan menyulitkan masyarakat. Dan kita kena ingat bahawa apa yang dilakukan oleh ketua itu akan diikuti oleh grassroots. Jadi apabila kita buat sesuatu yang tak bagus, tidak ada honesty, intellectual honesty dan sebagainya, sudah tentu ini akan melibatkan masyarakat bawahan. Jadi itu sebabnya saya rasa integriti merupakan satu perkara yang paling mustahak. Datuk, integriti ini bukan saja kita bercakap berkaitan dengan kebendaan, harta dan sebagainya. Apabila kita bercakap, buat statement, hari ini lain, esok lain, hari ini tarik dan sebagainya, itu juga dilihat sebagai satu bentuk integriti dalam cara kita menyampaikan, dalam cara kita bercakap dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat kepada mungkin sekiranya berlaku isu-isu seperti ini, kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan keraguan dalam kalangan masyarakat khususnya, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang pemimpin ataupun ahli parlimen ini? Saya rasa sudah kita cari pemimpin yang baik tapi tidak berbohong. Sebab kalau ikut banyak kajian lah, termasuk Gender Corruption Barometer 2020, institusi yang paling utama yang kurang integriti, yang kuat rasuah adalah ahli parlimen. Begitu juga apabila kajian-kajian dibuat di kalangan masyarakat,
profesi manakah yang merupakan profesi yang boleh percayai. Pun ahli politik duduk ke bawah. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita ubah dan juga cuba tiru juga setengah negara yang maju yang mana masuk politik itu tidak lagi untuk memperkayakan diri. Tapi di Malaysia ni saya pasti masuk politik yang tujuan utama adalah untuk perkayakan diri. Perkayakan kroni, perkayakan keluarga. Masyarakat tu saya rasa last lah. Itu pun dapat sikit-sikit. Yang diseleweng dan sebagainya, kebanyakan majoriti seleweng adalah. Sebab there is no such thing as integrity lah. There is no such thing as integrity. Tapi there is a level of integrity. Maknanya manusia ni, kita sebagai manusia ada kelemahan. Ada orang langgar traffic light, itu standard integrity dia. Level. Ada ambil 200 juta. Ada ambil 500 juta. Ada ambil bilion. Ini adalah standard quality yang ada pada ahli politik. Namakan saya seperti yang nyatakan sebelum ini, seorang bekas menteri ataupun menteri, Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri tak kaya. Payah nak cari. Sebab kebanyakan daripada kita daripada kampung. Orang kampung tahu. Jadi kalau dari segi fraud teori ini, ada salah satu daripada dia punya teori adalah rationalization. Kalau orang atas buat, aku pun boleh buat. Kalau orang atas ambil, aku pun boleh buat. Perdana Menteri rasuah. Timbalan Perdana Menteri kata, kenapa kau tak boleh buat? Menteri kata begitu. KSU cakap begitu. Ketua kata begitu. Masyarakat kata itu. Jadi itulah merupakan satu perkara. Ketua ni kita hendaklah tunjuk contoh yang baik. Kita hendaklah tunjuk contoh baik dan pastikan bahawa kita apabila menjadi pemimpin, terutama sekali Perdana Menteri, saya suka cakap benda ni. Sepatutnya, katalah esok ataupun petang ni, kita lantik seorang Perdana Menteri yang baru. Ini adalah satu mustahak yang dibuat oleh Presiden China dan juga Perdana Menteri Taiwan. Pertama sekali keluar ayat daripada mulutnya kepada media. Pertama, bukan soalan prim, bukan soalan bagi duit, bukan soalan kebajikan, tetapi dia kata, yang pertama ialah saya akan hapuskan rasuah. Menteri saya, timbalan menteri saya, timbalan presiden saya, dan juga saya akan bersihkan semua telaga-telaga rasuah. Itu merupakan satu perkara yang paling besar, terutama sekali di negara kita ni. Sebab tahap rasuah kita adalah tinggi. Jadi rasuah lah, kadang-kadang kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh itu Astro tunjuk, yang pertama sekali ialah orang nak apa dia? Ekonomi. Kita tanya kedua kemiskinan. Yang kedua sara hidup. Sara hidup, ya. Itu pun 44% ekonomi, 40% sara hidup, 8% rasuah. Kita don't care about rasuah. Sebab mungkin kita tahu semua orang rasuah. Semua pemimpin rasuah. Tapi kita tak faham bahawa ada connection di antara rasuah dengan dua-dua perkara ni. Kemiskinan sebagainya. Kita hilang lebih kurang 60 bilion setahun. 1 bilion, contohlah, boleh buat 40-50 buah sekolah rendah. 6,000 kilometer jalan raya. Itu. Dan dalam masa 25 tahun yang dibuat oleh kajian, yang latest tu, 25 tahun kita rugi 1 trilion. Bayangkan berapa duit yang tiris. Itu belum cakap lagi kontrak kerajaan. Kajian yang dibuat oleh World Bank, kita hilang antara 20 hingga 30%. Jadi ini ada rebutan daripada ahli politik ni. Ini cakap betul-betul ni. Rebutan nak benda-benda ni. Lepas tu, kajian yang dibuat oleh bekas Auditor General, Tan Sri Amri Buang, dia pun cakap lebih kurang 30% ketirisan. Jadi duit-duit macam inilah yang menyebabkan kita ni nak jadi ahli politik tapi bukan untuk perkara. Bayangkan kita cuba reduce ketirisan ni, duit ni kita boleh guna. Boleh stablekan politik kita, boleh memperbaiki ekonomi, boleh tambah gaji-gaji untuk perbaiki sara hidup dan juga untuk kampung. Tapi duit tu banyak teris sebab negara kita kaya, semua orang tahu. Tapi kebanyakan pada duit, tanyalah pakar-pakar mana, sebab saya biasa duduk di Transparency International 6 tahun, duduk cakap honey saja. Saya tahu bahawa inilah merupakan satu perkara yang rasuahlah merupakan satu ibu segala masalah yang menyebabkan kita jadi macam inilah. Tersekat di situ. Ya. Prof, jam menunjukkan 4:29 petang. Ini macam kira detik Zul. Kita mengira detik dan saya mengira detik ini bukan untuk membuatkan anda di rumah untuk berdebar-debar dan rasa ada yang kata tengok Astro Awani ni trigger kita punya anxiety. Tapi dalam masa yang sama ini jugalah perkara yang kita ikuti. Saya pasti anda juga di rumah untuk mengetahui siapakah
bilakah ianya akan terlerai kisah pembentukan kerajaan ini. Yang di-Pertuan Agong menitahkan untuk ketua parti iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional untuk menghadap baginda pada jam 4.30 petang ini. Difahamkan Hafizi Rosli mungkin dapat diberikan perkembangan terkini. Ini visual terkini dari luar Istana Negara. Hafizi Rosli masih lagi bersama kita di sana. Hafizi, difahamkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah tiba pada jam 4.05 petang tadi, diikuti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar jam 4.10 petang. Apa situasi terkini di Istana Negara yang dapat kita fahami pada jam 4.30 petang ini? Ya, tepat jam 4.30 petang nampaknya kami menjangkakan mungkin tidak ada lagi ahli-ahli politik atau juga pemimpin-pemimpin politik akan memasuki ke Istana Negara kerana hanya 2 saja, menurut kenyataan Istana Negara, hanya 2 saja individu yang dijemput untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, iaitu Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau saya nak recap semula, sebentar tadi kami dapat menyaksikan ketibaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekitar jam 4.05 petang dan juga diikuti Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar jam 4.10 dan difahamkan mereka akan menghadap Yang di-Pertuan Agong sekitar jam 4.30 petang ataupun mungkin sedang berlangsung sekarang ini. Kerana tiada apa yang dinyatakan oleh kenyataan Istana Negara, tiada ahli Dewan Rakyat mendapat sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan. Dan sebentar tadi juga, kalau boleh saya nak ulas sedikit, kita telah pun menyaksikan ketibaan beberapa VIP ataupun beberapa pegawai tinggi kerajaan sendiri, iaitu Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dilihat juga memasuki ke perkarangan Istana Negara ini sekitar jam 3.45 petang, dan juga Speaker Dewan Rakyat yang paling awal sekali sebenarnya masuk ke perkarangan Istana Negara ini sekitar jam 1.30 tengah hari tadi. Itu sedikit sebanyak perkembangan. Nampaknya hujan pun kejap hujan, kejap tak hujan, jadi kami terpaksa bersedia dengan payung juga. Tadi angin agak kuat juga sampai payung saya dah patah satu ni. Tapi tak apa, sekarang ini kami masih lagi menantikan apa perkembangan terkini, dan pastinya kedua individu tadi mereka memasuki ke Istana Negara melalui pintu 2 Istana Negara ini, dan pastinya mereka juga akan keluar dari perkarangan Istana Negara melalui pintu yang sama. Sudah pasti kami akan mendapatkan respon daripada mereka apa agaknya yang berlaku dan juga mungkin perbincangan bersama dengan Yang di-Pertuan Agong, dan pastinya juga kita akan terus membawakan perkembangan semasa dari pintu 2 Istana Negara. Dan sebentar tadi juga kalau saya dapat saksikan juga, mungkin kita nak lihat sedikit penyokong-penyokong, saya tidak pasti penyokong dari mana, tapi laungan perkataan reformasi sebentar tadi bergema di sekitar pintu 2 Istana Negara ini. Jadi saya pasti apabila laungan reformasi ini cukup sinonim dengan penyokong-penyokong daripada Pakatan Harapan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Tapi buat masa ini saya masih lagi belum mendengar mungkin laungan daripada Perikatan Nasional sendiri, tapi mereka juga kata yang dijangka akan datang ke sini. Jadi setelah ramai penyokong-penyokong sudah pun datang ke sini, pastinya pihak polis ataupun PDRM telah pun mempersiapkan ataupun memperkukuhkan lagi tahap keselamatan di sini, dan saya difahamkan juga banyak telah ada di sini pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota polis berada di sini bagi menghadapilah ataupun bagi memastikan kelancaran proses ataupun ketenangan tahap keselamatan di sini pada tahap yang tinggi. Dan mungkin kita dapat tunjukkan sedikit, ini antara media-media yang ada. Saya kira ratusan media sebenarnya sudah berkumpul di sini sejak daripada awal pagi lagi untuk kita mengetahui perkembangan semasa mengenai pembentukan kerajaan pasca PRU ke-15 ini, dan kami masih lagi akan menantikan di sini. Nampaknya hujan telah pun tiba balik, jadi saya perlu dapatkan payung. Zul dan juga Fitri. Zul dan juga Ehsan, silakan. Zul Fitri dan juga Ehsan. Zul dan juga Fitri. Tapi saya faham Hafizi Rosli berhadapan dengan perubahan cuaca yang begitu ekstrim dalam masa 30 minit. Tadi hujan, lepas tu panas terik, lepas tu hujan rintik-rintik semula. Harapnya semuanya baik-baik saja di luar perkarangan Istana Negara itu. Terima kasih Hafizi Rosli membawakan perkembangan terkini, dan saya kira kita kekal tenang sahaja buat seperti ini kerana saya pasti pertemuan itu sedang berlangsung dan rakyat biasa seperti kita mengharapkan kebijaksanaan daripada pemimpin-pemimpin ini, dan kita perlu kekal tenang supaya memastikan bahawa keadaan sentiasa aman dan juga relax, dan juga kita menantikan keputusan itu. Hafizi, terima kasih kerana langsung bersama kami. Harapnya sihat dan juga jaga diri. Sebab hujan. Tadi kejap tadi hujan. Lepas betul. Ini panas balik, dan kita sebenarnya
kalau hujan panas dia macam nak gambarkan sikitlah suasana. Pandai menilik seni. Suasana sekejap okey. Okey, terima kasih Hafizi. Kami lepaskan anda dulu. Betul. Tapi sebenarnya kita melihat juga pergerakan dua pemimpin parti Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional ini. Ada satu video yang Zul nak kalau kongsikan. dapat kita kongsikan, ini adalah visual saya kira dari sekejap daripada iPad ini. Boleh. Ini katanya rakan-rakan di dalam studio kalau boleh diambil. Ini bukan ni rakan-rakan. Ini visual daripada iPad saya katakan tadi ya. Okey, ini dia. Ini visualnya. Ini okey, ini Dato' Seri Anwar Ibrahim difahamkan ini visual yang kita terima jugalah. Tapi secara detailnya ke mana pergerakannya bila nak diambil, tapi kita percaya ini adalah visual yang baru saja diambil dan juga pergerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Negara untuk menghadap yang di-Pertuan Agong. Dan difahamkan seperti mana Hafizi katakan tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun tiba di Istana Negara sekitar jam 4.10 petang tadi, didahului oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sekitar jam 4.05 petang. Mungkin rakan-rakan kita di dalam PCR bolehlah ambil visual yang lebih terbaik untuk kita paparkan di kaca TV ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Seri Ahmad Sata dan juga Profesor Dr. Martada dari Universiti Utara Malaysia. Prof. Datuk Seri Akbar Sata menyebut mengenai betapa pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan integriti dan juga betapa pentingnya pemimpin dipilih kelak ialah menentang rasuah secara habis-habisan. Satu perkara, Datuk Seri Akbar Sata, bagaimana ada juga yang menyatakan bahawa dalam keadaan percaturan dan juga pemilikan kuasa pada ketika ini, idea seperti contoh mengatakan bahawa penting untuk rundingan itu dilakukan atas hal yang berkaitan dengan polisi, bukannya berbentuk naungan, dan juga berapa banyak saya dapat kalau saya menyokong. Bagaimana kita nak melihat perkara ini ke hadapan? Kerana dalam satu pembentukan kerajaan ini sudah pasti ada rundingan yang sebegitu dilakukan. Rundingan yang bagaimanakah yang sepatutnya menguntungkan rakyat dan bukan sekadar menguntungkan orang-orang politik yang mahu berkuasa? Yang pertama sudah tentu semua nak jadi menteri, kan? Tapi kita tak nak jadi macam bloated kabinet, kan? Bloated kabinet. Dan yang kedua, kita dapati bahawa pastikan juga kalau kita lantik menteri-menteri itu, jangan terlalu ramai lah, kan? Sebab saya rasa kita ada government servant. Kerana mereka lah merupakan tunggak kepada pentadbiran negara, kan? Kita hanya bagi cadangan, tapi banyak polisi-polisi dibuat oleh kita kerajaan. Saya rasa tak perlu kerana belanja duit banyak. Yang kedua, pastikan juga kabinet kita itu ada diambil juga golongan profesional, kan? Yang bagus-bagus, kan? Yang boleh buat polisi, yang boleh membangunkan negara ramai. Dan satu lagi yang contoh yang paling baik di Indonesia ialah walaupun timbalan dia tu orang yang berlainan parti, presiden, kan? Tetapi dilantik jadi timbalan. Di mana Jokowi mengambil Prabowo, lawannya, seterunya ketika Pilpres. Yang pertama, kestabilan politik. Yang kedua, mungkin Prabowo juga boleh memberi sumbangan yang banyak. Jadi perkara kemudian dengki itu letak sebelah. Ya, saya rasa kalau begini, begitu sebab kita ada pemimpin. Kita ada pemimpin dalam pelbagai parti. Dalam DAP, dalam Barisan, dalam PAS, Perikatan Nasional, Bersatu dan sebagainya. Ambil yang terbaik. Jadi ini akan memberi sumbangan yang baik. Sebab kita jangan fikir lagi sekarang ni, kalau jadi Perdana Menteri, kita takut. Tak lantik ini, kita dah habis. Kita akan akan habis dalam apabila ada undi tak percaya dan sebagainya. Tapi kita kena berani. Sebab berani itulah akan memberi kita satu identiti. Suatu hari kelak, Malaysia ni akan memilih orang berani. Sebab saya dapati bahawa kebanyakan daripada contoh. Selalunya kalau Singapura, kalau kita kena saman, apa saja, lagi kita bayar cepat, lagi murah. Dapat diskaun. Lagi diskaun. Tapi di Malaysia ni, lagi lambat bayar, lagi mahal. Lagi lambat bayar, lagi murah. Betul? Lagi murah. Maknanya, pemimpin ni takut buat putusan. Sebab takut tak dapat undi daripada masyarakat. Sedangkan kita telah melanggar undang-undang. Bagaimanakah kita jadi seorang pemimpin, kita yang mencipta undang-undang, kita melulus undang-undang, tapi kita melanggar undang, kan? Sesuatu perkara anak kita suruh tu, dia tak ikut, tetapi dia akan buat apa yang kita buat. Itu penting.
masalah satu lagi di sini nak sambung sikit yang tadi. Masalah masyarakat kita ialah walaupun ahli politik ni kebanyakanlah majoriti dah tengok marah pula nak jadi orang kaya, tetapi rakyat pula nak ahli politik tu jadi pegawai masyarakat. Betul tak? Bantuan semua daripada ahli politik. Semua nak pergi Kuala Lumpur, nak baiki motor dan sebagainya. Itu satu masalah besar, sedangkan tujuan kita adalah untuk pembangunan negara lah. Itu kita kena fikir. Habis-habislah orang Kelantan cakap bor-bor lah sebab masyarakat dah cerdik kan. Malulah. Malu ke anak, malu ke budak-budak, malu kepada kita punya kita punya yang pengundi. Tapi Datuk Seri Kita nak, saya nak tanya satu, jadi kita sambung dengan Datuk, tapi saya nak tanya kepada Datuk Prof Martada. Ini berkaitan dengan kestabilan. Bila kita bercakap berkaitan dengan kestabilan seperti yang Datuk Akbar Sattar cakap tadi, banyak bila kita isu integriti dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk kita berdepan dengan perang ideologi yang berbeza dalam kalangan parti-parti politik? Ya, kita tidak ada majoriti, tetapi kebersamaan itu penting dan juga perlu wujud apabila kita bercakap soal rakyat, soal poket rakyat, soal ekonomi yang perlu diselesaikan segera dan sebagainya. Perang politik ini ataupun perang ideologi dalam kalangan parti politik ataupun idealisme yang ada ini, bagaimana untuk dikendurkan sedikit ataupun dikurangkan sedikit tekanannya, Prof? Okey, memang kalau kita tengok parti kita ini semuanya dibina atas dasar ideologi. Yang misalnya Barisan Nasional dia ada ideologi tertentu, PH dia ada ideologi tertentu, PN dia ada ideologi tertentu. Kalau GPL, JRS semuanya ada ideologi tertentu yang adalah satu mekanisme untuk menarik sokongan pengundi-pengundi. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari satu sudut, memang kalau semuanya merasakan bahawa kepentingan bersama ataupun kepentingan negara itu boleh diutamakan, maknanya kita boleh work across the ideology. Ya, contohnya kalau saya ambil di Amerika, mereka ini walaupun ada ideologi tertentu, tetapi ketika mana mereka mengundi, Republican dan Demokrat itu kadang-kadang dia cross. Dia boleh bersetuju dengan apa-apa dasar yang mungkin membawa kebaikan kepada masyarakat, terutama kepada pengundi-pengundi dia. Dan sama juga Republican pun sama. Kadang-kadang mereka ini bersetuju untuk menyokong mana-mana dasar yang boleh memberi kebaikan kepada semua. Tetapi di Malaysia, kita ni parti-parti terutamanya kadang-kadang dia mempunyai agenda tertentu. Kadang-kadang dia mempunyai agenda personal. Jadi agenda personal ni kadang-kadang menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik dalam negara kita. Kita perlu, ini yang kita mahukan supaya masyarakat pada hari ini adalah masyarakat yang telah berilmu. Mereka mengetahui segala isu-isu yang melanda negara. Mereka juga tahu isu-isu yang melanda seseorang pemimpin. Jadi semua itu mudah untuk didapati. Tetapi kadang-kadang pemimpin ini apabila mereka membuat sesuatu percaturan, mereka tidak melihat seperti mana masyarakat melihat. Masyarakat mahukan mungkin pemimpin ini apabila mereka membuat keputusan melihat kepada kepentingan yang lebih utama, kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Tetapi pemimpin apabila mereka membuat keputusan yang kadang-kala menyebabkan ramai rakyat yang marah seperti mana yang berlaku sebelum ini. Kadang-kala mereka membuat keputusan hanya menjaga kepentingan diri mereka ataupun menjaga kepentingan segelintir kumpulan mereka ataupun menjaga kepentingan parti ataupun ideologi parti. Jadi yang ini yang menyebabkan kita tidak boleh berada pada satu keadaan di mana masing-masing cuba untuk membentuk satu gagasan ataupun pemikiran yang tidak menyembelahi mana-mana kecenderungan masing-masing. Dan kalau kita lihat keadaan yang berlaku sebelum ini, di mana perjanjian yang telah dibuat terutama anggota-anggota parlimen yang tidak menyokong kerajaan terpaksa menandatangani satu perjanjian untuk mereka tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik. Jadi itu adalah satu perkara yang mereka lakukan atas titah daripada Tuanku yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi bukan atas sesuatu yang mereka mahukan.
Jadi yang ini yang kita mahukan seperti mana kalau kita bincangkan tadi ialah kita mahu kerangka pemikiran ahli-ahli politik itu mungkin melampaui kepentingan diri sendiri. Itu semua kita lihat masyarakat hendakkan ke arah itu. Masyarakat hendak semua. Kalau kita tanya anggota masyarakat pada hari ini, semuanya agak kecewa apabila tidak ada keputusan yang boleh menyebelahi mereka. Masing-masing mahukan pembentukan kerajaan dengan lebih cepat supaya negara boleh diuruskan dengan lebih cepat, supaya keadaan-keadaan yang menghimpit rakyat pada ketika ini, ekonomi, kosara hidup, berbagai isu-isu yang sangat dekat dengan masyarakat dapat diselesaikan oleh kerajaan apabila wujudnya kerajaan yang stabil. Namun itu adalah sesuatu harapan rakyat. Sedangkan pada wakil-wakil rakyat ini kadang-kala kepentingan individu itulah yang menyebabkan mereka seringkali perjuangkan, yang sehingga menyebabkan mereka tidak boleh nak membuat keputusan itu berlandaskan kepada kepentingan umum ataupun kepentingan negara. Seperti mana yang disebutkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita tengok titah baginda tadi yang menyatakan bahawa negara perlu bergerak ke hadapan. Apakah titah ini akan disambut oleh kepimpinan politik, itu suatu perkara yang memang bagi saya adalah sukar kerana mereka ini masing-masing cuba untuk menjaga kepentingan mereka. Memang itu satu benda yang semua rakyat mahukan. Tetapi secara teorinya memang ia boleh, tetapi secara praktikalnya ia sangat sukar untuk dilakukan berdasarkan kepada apa yang kita lihat keadaan sebelum ini. Tetapi kalau adanya perubahan dari segi pemikiran, terutamanya apabila Yang di-Pertuan Agong memberikan satu situasi di mana mungkin kita perlu bergerak ke hadapan, kerajaan ataupun negara tidak mampu lagi berdepan dengan krisis politik seperti mana yang berlaku sebelum ini, maka mungkin dengan adanya titah daripada baginda sendiri, mungkin itulah jalan yang terbaik untuk kita keluar daripada kemelut politik. Karena saya tidak jangkakan bahawa melihat kepada keadaan semasa, sebab itulah berlakunya kecelaruan sekarang ini kerana tidak masing-masing cuba untuk mendapatkan sokongan. Dan apabila tidak ada sokongan, maka mereka tidak boleh berkompromi antara satu sama lain kerana berlandaskan kepada kepentingan dan ideologi masing-masing. Jadi yang ini bagi saya adalah sesuatu situasi yang memang sukar untuk sama-sama mereka duduk bersetuju, terutama dalam membentuk kerajaan, melainkan jika adanya titah daripada baginda sendiri supaya satu resolusi yang lebih konkret di mana mungkin seperti mana yang berlaku sebelum ini, jika mana sesuatu kerajaan dibentuk walaupun mungkin ianya menyebabkan sokongan itu tidak sepenuhnya, tetapi masing-masing perlu memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi untuk memastikan kestabilan negara itu dapat dicapai. Ya. Okey, silakan Datuk Sri. Jadi saya dapati bahawa ada kalanya parti politik ni ideologi dia ada, tetapi dia mengikut musim, dia ikut pemimpin. Ada juga, ada pemimpin itu dia akan tukar. Ini adalah masalah besar sebab saya dapati bahawa kadang-kadang ideologi itu bukan berdasarkan kepada apabila parti itu ditubuh, tetapi ia mengikut musim pemimpin itu. Ini merupakan satu perkara yang menyebabkan ahli-ahli rasa tak puas hati. Bahkan juga kalau dalam perlembagaan pun sendiri. Ada kala perlembagaan menyatakan bahawa pengurusi ataupun presidennya tak boleh ini, tetapi ia dilanggar, dan yang pelik sekali ialah ahli-ahli takut untuk membantah kerana takut hilang jawatan, hilang keahlian dan sebagainya. Jadi itu sebab saya kata leadership mustahak dari segi integriti dan juga intellectual honesty yang saya nyatakan tadi lah. Ya. Dan kita juga ingin melalukan kedatangan dan juga pertambahan tetamu kita pada petang ini, Saudara Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Mungkin saya jual jugalah soalan dulu kepada Herizal. Belum malam lagi, 4:30. Oh, dah malam dah. Kita membayangkan apa yang berlaku pada malam nanti. Tapi kat awal ni kita tak ada beza siang dan malam 2-3 hari ini. Tapi Saudara Herizal, kalau kita lihat, Tuanku memanggil, menitahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menghadap. Perkara yang jelas secara faktanya, tidak ada individu yang mendapat majoriti sokongan untuk dinamakan sebagai Perdana Menteri. Kita berbincang mengenai kerajaan perpaduan, kita berbincang bagaimana kestabilan itu melangkaui nombor
dapatan dan juga reaksi awal Harizal dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Adakah kita menjangkakan satu nama sahaja yang keluar ataupun perlu ada formula dan juga mekanisme lain? Kerana hang parlimen berlaku di luar negara, tapi ini pertama kali kita juga mampu untuk memberikan satu persepsi yang baik kepada dunia luar bahawa Malaysia ada solusi kita sendiri dan itu yang berlaku sejak kita merdeka. Pandangan Harizal. Terima kasih pertama sekali kerana menjemput saya sekali lagi untuk share pendapat. Saya rasa apa yang berlaku pada hari ini tentu sekali bukanlah sesuatu yang kita tidak jangkakan. Saya yang pertama saya nak mengambil sedikit pendapat yang kritis ya. Bagi saya kalau kita membincangkan pada hari ini apakah solusi yang terbaik contohnya, kita tentu sekali terfikir ya, kalau mana-mana parti ini ataupun gabungan ini dia nak pergi election, tentu sekali dia ada plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau saya lah. Sampai X sekalipun. Tentu sekali kan. Jadi bagi saya kalau strategi ini, kalau kita, siapa-siapa pun bagi saya, dan ini pilihan raya, ini adalah satu perkara yang besar. Jadi tentu sekali dia fikir, okay, kalau this is the situation, kita dapat undi banyak ni, okay, ini langkahnya. Ataupun begini dan begitu dan sebagainya. Tapi seringkali apa yang kita nampak, yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, ya, malahan di seluruh dunia, apabila berlaku hang parlimen ini, seakan-akan dia baru nak mencari solusi. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya, strategi itu takkan tak terfikir langsung. Betul, semua orang masuk election ni nak menang. Tapi tentu sekali kita harus terfikir apakah formula-formula yang patut dilaksanakan. Dan bagi saya ini logik ya, ini pemikiran logik ya. Macam kita main bola lah, sekarang ni pun World Cup. Jadi saya ni kan sikit. Bila main bola, kita kena ada banyak plan. Takkanlah kita plan satu je strategi teknikal kita kan. Kejap lagi kita tukar mungkin midfielder dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Jadi bagi saya, agak membimbangkan apabila kita nampak orang-orang yang nak masuk ke parlimen seakan-akan baru mencari formula. Atau mereka memberikan persepsi bahawa mereka tak tahu sikit. Kalau dia memberikan persepsi yang dia tak tahu pun, saya rasa itu bukan sesuatu yang baik. Because at the end of the day, if we want to be governed, we want to be governed by people who are able to strategize, people who are confident enough to discuss, to negotiate, dan orang-orang yang boleh mencari solusi. Bukannya kita nak govern oleh sekumpulan orang-orang yang baru nak mencari solusi apabila keadaan dah kucak kacir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali solusi itu pelbagai. Cuma tinggal lagi apa dia. Kalau tak ada strategi ini, when you fail to plan, this is a problem. So, apa dia solusi itu? Of course, contoh ada. Kita ada contoh hang parlimen. Banyak negara sebenarnya. Banyak Nordic countries pun ada juga hang parlimen dan dia boleh govern negara dia sebab seperti yang kita semua maklum, eksekutif ini satu branch sahaja, legislatif lagi satu branch, judiciary lagi satu branch. Jadi kita tentang bercerita sekarang ni tentang satu branch of the government, bukan semua. Ya, jadi sebenar-benarnya kalau institusi kita itu telah kukuh, boleh sahaja kita bergerak. Belgium contohnya mengambil masa 500 hari untuk form a coalition. Ya, bukan sesuatu yang janggal ya. Tetapi adakah kita berada di tahap di mana kita boleh mengambil satu jangka masa yang panjang? Saya semalam dah mengatakan bahawa pada akhirnya kalau kita lambat, kalau kita tidak mencapai satu persetujuan, yang ruginya kita. Because dunia terus bergerak ke hadapan. Ini yang titah yang di Pertuan Agong. We have to move on. It is very important. Tetapi yang saya harapkan is the solution itu tidak bolehlah solution yang orang cakap macam tampal-tampal punya solution. It has to be well thought of. Kalau tidak nanti, dia akan cerita, dia akan berulang balik. Because kita tahu minority government ni masalahnya adalah it is always less stable than any other forms di mana-mana negara sekalipun. Melainkan
ahli-ahli parlimen itu sendiri, ahli-ahli dewan itu sendiri adalah pemain-pemain politik yang sangat matang. Okey, di Malaysia ini kita masalahnya ramai kita punya MPs kita, member of parliament kita ni, mereka terikat dengan parti disiplin. Ini seakan-akan lebih tinggi nilai dan kepentingannya daripada semua benda. Maksudnya walaupun katakan ada sesuatu hujah di parlimen yang mungkin tidak begitu penting ataupun mungkin boleh dibahaskan, tapi oleh kerana parti mengambil satu line tertentu, jadi semua kena sokong. Kalau di dalam konsep minority government ni, if you are stuck, kalau kita semua terikat dengan parti disiplin, minority government akan menjadi sangat-sangat rapuh. Realitinya sekarang kita berada di persimpangan kemungkinan yang mana satu. Kerana sudah pasti kita tidak dapat melihat kepada gabungan parti untuk membentuk kerajaan dengan nombor yang stabil. Jadi kerajaan perpaduan, minority government itu perkara yang diungkapkan dan perlu difikirkan semula. Dan ini menuntut kepada cara berpolitik yang perlu reset cara politik itu. Rizal, bagaimana? Jadi sebenarnya dalam pembangunan demokrasi, memang ada momen-momen yang akan membuatkan sesuatu itu berubah. Persoalannya sama ada dia akan berubah dengan lebih baik ataupun berubah menjadi lebih teruk. Ini masalahnya. Jadi momen-momen ini, kita sedang melalui momen ini. Jadi saya setuju, memang kita sedang melalui momen ini. Tetapi sama ada momen ini boleh menjadikan kita demokrasi yang lebih kukuh, boleh menjadikan kita sebuah negara yang lebih berdaya saing, produktif, progresif dan sebagainya. Saya tak begitu pasti. Ini permasalahannya. Kenapa saya tidak begitu pasti? Kerana selepas hampir 48 jam, mungkin lebih daripada 48 jam dah sekarang ni, kita tak nampak langkah-langkah ataupun sentimen-sentimen progresif di kalangan yang memenangi kerusi. Di kalangan yang kalah tu ada banyak sentimen progresif. Buat PC dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi yang menang ni, di mana progresifnya? Di mana hala tujunya? Because itu yang kita perlukan. Itu yang negara ini perlukan. Jadi ada sedikit kerisauan daripada pihak saya dan harapan saya adalah tentu sekali apa jua bentuk pun lah. Okey, kita kena ada kerajaan. Apa jua bentuk pun lah. Kerajaan minoriti, kerajaan campuran, ataupun mungkin kita lanjutkan lagi dan ada continue with the government, caretaker government dan sebagainya. Apa jua, momen ini harus digunakan untuk membaik pulih, memperbaiki sistem demokrasi. Dan personality ini harus faham dan terima dan menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Banyak negara apabila mereka melalui momen ini, dia jadi lebih buruk. Jadi bukan semua negara melalui momen ini menjadi lebih baik. Ya. Dan apa yang kita tak nak adalah kita tak nak melalui momen ini, pintu itu sudah terbuka untuk kita. Adakah kita akan menjadi lebih buruk atau adakah kita mahu bergerak ke hadapan? Rizal, ini yang disebut tadi berkaitan dengan kita membina formula dan juga mencari solusi. Kadang-kadang seperti yang Rizal sebut tadi, bukan kita dapat cipta formula itu ketika mana kita tak tahu permasalahannya apa. Tetapi selepas itu, seperti yang dinyatakan, mungkin ia akan menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Tetapi adakah dalam situasi dan juga keadaan sekarang ini, selepas 2-3 hari hang parlimen dan sebagainya, kita ada pendekatan untuk mencipta satu formula walaupun di peringkat mana sekalipun untuk melihat kepada ke depan yang lebih baik, keadaan kerajaan yang lebih stabil, kukuh dan sebagainya? Well, pendekatan itu memang ada. Membawa pendekatan itu to practice it is a separate matter. So kalau you tanya model apa yang kita boleh buat dan sebagainya, ya tentu sekali banyak model-model itu. Tentu sekali sekarang ni kalau kita nak berhujah, nak bercakap, banyak contoh yang kita boleh lihat. Tetapi membawa model itu dengan sikap politik yang matang, membawa model itu untuk memperkukuhkan, itu adalah satu persoalan yang lain. Nah, persoalan yang kedua ini sangat sukar untuk saya cakap. Sebab ini dia terlalu banyak variable. Macam you buat math ni, bila dah terlalu banyak variable, you tak boleh dapat solution. You akan dapat possibility yang never ending. This is the problem. Jadi bagi saya, apa yang saya nak tekankan adalah
Saya tahu ahli-ahli parlimen sekarang sedang sibuk. Tapi kalau mereka boleh take a step back, seperti mana yang Kebauduli yang di-Pertuan Agong telah pun bertitah, we have to move on and we have to change certain things. Cara kita di parlimen itu mungkin kena berubah. Ya. Adakah kita akan mengundi di parlimen untuk kepentingan negara atau kepentingan parti? Apabila kita dah melangkah ke Dewan Rakyat itu, adakah kita ini membawa nama parti kita sahaja ataupun kita membawa nama negara kita? Ini sesuatu yang penting. Jadi janganlah terlalu, tentu sekali kepartian itu akan wujud. Kita tak boleh eliminate. Itu tidak logik. Tetapi mana yang lebih kritikal dan mana yang lebih tinggi? Jadi ini antara perubahan-perubahan yang boleh dibuat. Kalau ini boleh dibuat, maksudnya tak ada masalah untuk kita ada minority government. Because apabila kita berdebat di atas dasar kepentingan negara, bukan kepartian lagi, di atas dasar kepentingan rakyat contohnya, bukan kepartian lagi, nah boleh saja. Jadi siapa saja boleh menyokong dan siapa saja boleh membantah. Dia dah tak ada blok dah tak ada line dah. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan pada ketika ini? Kerana possibilities atau kemungkinan itu begitu banyak. Rakyat terbawah di banyak ini akan mengatakan dan juga ketika menonton ini juga mereka masih lagi berjenaka. Contohnya apa yang berlaku hari ini. Yang kata siapa yang datang lebih awal mungkin akan dapat tempat dan sebagainya. Tapi, Rizal, dalam masa yang sama juga ahli-ahli politik tak banyak membantu. Mereka tidak banyak membantu untuk meredakan keadaan ini kerana mereka dalam masa yang sama ada juga dimomokkan. Sekiranya polan ini naik, ketakutan ini begini. Kalau yang di belah sana, di kedua-dua pihak sama. Kalau yang ini berkuasa ataupun kalau kita bekerjasama, ketakutan ini yang akan dihadapi oleh rakyat. Walhal, kalau melihat kepada keputusan rakyat yang dilakukan pada hari Sabtu lepas, mereka jelas walaupun salah seorang panel saya mengatakan bahawa yang mereka tolak ialah rasuah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan salah guna. Sebab keputusan dia begitu. Tapi bagaimana langkah pertama yang boleh dilakukan oleh orang-orang politik, tak kiralah ketua parti sudah pasti menghadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi ahli-ahli politik yang baru dilantik jadi ahli parlimen dan sebagainya, kita perlukan wira baru di kalangan ahli politik untuk meredakan rakyat. Dan itu yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Betul. Saya merasakan sebenarnya ini adalah satu keadaan di mana ahli-ahli politik ini sepatutnya become the bigger person lah. Right? Dia sepatutnya boleh sahaja keluar dan menenangkan contohnya konstituen masing-masing. Tetapi apa yang lebih penting bagi saya adalah tentu sekali bergerak ke hadapan. Mereka harus selalu ingat and practice. Bukan saja ingat tetapi practice. Diterjemahkan dengan tindakan. Diterjemahkan dengan tindakan itu. Di negara ini, perubahan sudah pun berlaku di peringkat rakyat yang mengundi. Kita dah nampak benda itu. Ya. Silakan Datuk Seri. Satu lagi masalah parti politik dan ahli-ahli kan. Ahli-ahli ini tak boleh criticize ketua. Itu merupakan satu masalah lah. Kalau criticize teruk sangat, terus kena buang. Sedangkan kadang-kadang criticism tu merupakan positif criticism, constructive criticism. Tapi mereka tak boleh terima. Jadi itu sebabnya saya nyatakan bahawa pemimpin kan, you kena terima sebab kalau tidak beginilah jadi. Kalau jatuh tersungkur. Sebab kita tak dengar idea-idea yang dibawa oleh orang lain. Jadi kita dah ada satu mindset. Kalau kita cakap tu pergi mesyuarat, itulah keputusan dah dibawa. Kan? Perlu disetujui saja. Perlu disetujui, tak setuju, itu kita akan dilabel sebagai ini anti dia. Itu yang Reza sebut tadi, mungkin berkaitan dengan disiplin parti. Apabila kita berada dalam kelompok kepartian itu, maka kita perlulah ikut disiplin. Tapi bila kita bercakap berkaitan dengan negara, bagaimana untuk kita menyelesaikan isu-isu yang membelenggu rakyat selepas pasca PRU15, maka kita kena melepasi isu hal-hal yang berkaitan dengan disiplin parti ini. Betul, macam dalam parlimen kan. Tak salah. Kita satu parti, tapi parti yang lain memberi satu idea yang bagus. Tak semestinya kita go against parti kita salah, tapi idea yang bagus kita sokong. Problem sekarang ni benda baik kita tak sokong sebab kita takut masa depan kita tergelap. Inilah yang membuat perbincangan dalam parlimen tu tak ada kualiti. Ada. Tapi dalam setahun kebelakangan ini, khususnya selepas MOU ditandatangani, ada select committee di parlimen yang terdiri daripada pelbagai parti. Malah jawatan kuasa kira-kira khas wang negara juga terdiri daripada kepelbagaian parti. Sesuatu dicapai dan kita nampak
ahli-ahli parlimen yang merupakan daripada kepelbagaian parti ini mencapai keputusan dan juga dilakukan demi kepentingan negara. MA63, kita melihat kepada anti lompatan parti dan juga rang undang-undang Akta Tembakau contohnya, tidak dapat diselesaikan dalam dibawa untuk select committee. Itu dah nampak bibit yang boleh buat kerja sama, tapi tidak diterjemahkan seperti Harizal katakan tadi kepada tindakan dalam parlimen dan juga penggubalan perdebatan yang lebih baik. Bagaimana itu boleh dilakukan sebenarnya? Boleh dilakukan kalau merentasi parti, Datuk? Saya rasa betul apa yang nyatakan. Kita ada jatuh keras, tapi dia tergantung kepada leadership. Ketua dia, pengurusi dia. Kalau pengurusi dia diam, tak bawa ke tengah habis. Yang kedua, kadang-kadang jawatan kuasa ni tak ada apa pun. Tak ada apa yang boleh berubah. Itu penyebab dia. Jadi ini merupakan kadang-kadang, tapi ketua satu jawatan kuasa tu, kalau dia kuat, dia bagus, ini akan dibawa ke tengah dan dia boleh menyelesaikan satu masalah. Kalau yang lain, jawatan kuasa lain diam begitu, habis begitu saja. Harizal. Okey. Yang pertama, memang kita nampak beberapa perubahan yang telah pun berlaku di parlimen dan tentu sekali ada beberapa akta yang telah berjaya dibuat dan juga kita boleh luluskan bajet dalam keadaan yang minority government juga sebenarnya sebelum ni kerana adanya agreement CSA. Itu semua well and good. Baik, tak ada masalah. Dan bagi saya kita telah pun membina meletakkan semacam platform untuk kita bergerak ke hadapan. Yes, well regarded. Tetapi persoalannya di sini adalah apabila berlaku keadaan seperti mana yang berlaku sekarang ini dan untuk kita menganalisa sama ada benda itu boleh berterusan berlaku atau tidak, jawapannya itu terletak kepada ahli-ahli parlimen itu sendiri. Adakah selama-lamanya kita perlukan agreement untuk mendewasakan demokrasi kita? Itu penting. Adakah selama-lamanya kita perlukan semacam a tool untuk mengikat barulah kita boleh berdisiplin? Ataupun adakah ini momen yang boleh mematangkan kita supaya ahli-ahli parlimen ini faham apabila dia pijak masuk ke dalam dewan itu, tanggungjawab itu adalah untuk negara. Bukannya untuk parti. Sumpah itu adalah sumpah untuk negara. Untuk mempertahankan negara kita, untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk mengadakan polisi-polisi yang terbaik untuk rakyat kita, untuk wanita, untuk kanak-kanak. Kita ada macam-macam yang kita masih terkebelakang. Jadi kita perlukan semua ini untuk kita meletakkan negara kita di landasan yang betul. Jadi okey, kalau selama-lamanya kita nak ada CSA, mungkin itu satu formula tetapi itu tidak mematangkan. Kerana apa yang dia buat adalah because we have this agreement. Does that make you think? Adakah itu membuatkan mereka berfikir ataupun adakah itu kita akan sokong sebab ada agreement jadi kita sokonglah, mudah. Kan? Saya tambah sikit Kalau kita tengok dalam parlimen dalam parlimen, oleh kerana terpaksa terlalu banyak sangat parti itu yang memerintah, terpaksa ambil parti-parti, terpaksa memilih MP-MP tertentu untuk mewakili kawasan masing-masing. Tetapi pernahkah kita lihat bahawa bagaimana cara mereka berpidato, bercakap dalam parlimen? Ada setengah tak bercakap langsung. Ada setengah idea baca saja. Menteri, timbalan menteri pun baca kan, sebab itu tak faham. Apakah standard kualiti kita macam tu? Saya rasa masyarakat tak boleh terima lagi. Itu masalah negara kita ini. Oleh kerana terlalu banyak parti sangat yang bergabung, kita terpaksa ambil you. Walaupun you tak ada orang kualiti, tapi oleh kerana you orang kuat, termasuk juga pengurusi tak pengurusi, tapi berpidato tak ada, idea tak boleh, tetapi kita mewakili rakyat, habiskan masa saja di dalam Dewan Rakyat. Tetapi yang paling sedih sekali ialah ramai tak pergi ke parlimen. Okey, kami bawakan visual di luar perkarangan Istana Negara. Kalau anda dapat lihat di tepi sana, yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya Ketua Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Parti gabungan parti iaitu Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menghadap baginda pada jam 4.30 petang tadi. Jam kini menunjukkan 5:08
petang dan warga media masih lagi berkumpul di sana dan juga dalam masa yang sama ratusan media juga sedang bersiap sedia sekiranya sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu memberikan kenyataan. Kami media sentiasa bersedia terpulang kepada mereka untuk menyantuni kami memberi kenyataan ataupun tidak. Itu akan kami bawakan sebentar lagi. Kita tidak tahu apa yang sedang berlaku sekarang ini, tapi inilah hitung detiknya dari masa ke masa untuk kita mengikuti perkembangan terkini dari Istana Negara. Dan Saudara Hirizal, kalau saya dapat menambah tadi, Datuk Seri Abbas Hatta mengatakan bahawa kerana sokongan dan juga kekananan dalam parti contohnya, seseorang itu mungkin menjadi menteri ataupun timbalan menteri walaupun tidak kompeten. Tapi ini masa kita berhadapan dengan kemelisitan ekonomi, kita berhadapan dengan masalah yang pelbagai daripada kanak-kanak sehinggalah kepada warga emas. Bagaimana sebenarnya dengan keadaan sekarang, dengan kemungkinan jumlah kerajaan yang kecil, ada sikit pergerakan di Istana Negara kalau ada? Belum lagi. Okey, dengan keadaan yang itu, penting pemilihan mereka yang terbaik di Dewan Rakyat untuk dipilih memegang jawatan. Bukannya berdasarkan, okey, kalau dapat dinaikkan visualnya, ada pergerakan di Istana Negara, saya kira ini kenderaan yang membawa, saya kena pastikan dengan rakan-rakan di Istana Negara, saya kira ini kenderaan yang membawa Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga ini pergerakan pertama pada jam 5.10 petang ini. Tapi tadi rakan wartawan Hafizul Rosli kata kedua-duanya telah pun tiba di Istana Negara. Dan waktu ini kita tak tahulah sama ada selesai menghadap yang di-Pertuan Agong atau sebaliknya, dan rakan wartawan menunggu di luar sekiranya ada kenyataan-kenyataan penting yang akan disampaikan oleh kedua pimpinan parti berkenaan. Bagaimanapun yang paling utama adalah untuk kita mendapatkan kenyataan dari Istana Negara selepas selesainya pertemuan menghadap kedua-dua antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ini pergerakan awal, kita tak dapat sahkan lagi. Tapi nampak pergerakan dengan pasukan motor, pengawal bermotor tadi, dan sudah pasti membawa figura yang penting dalam negara waktu ketika ini. Itu satu pergerakan yang pertama. Tapi betul yang Zul katakan tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang dinyatakan oleh rakan wartawan kita Hafizul Rosli, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak memberhentikan kereta di kawasan ataupun di tempat wartawan kita berkumpul. Okey, dalam masa yang sama kalau dapat dinaikkan visual yang di atas itu, ratusan wartawan sedang berkumpul untuk kemungkinan kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun berlalu pergi, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan kenyataan media sekiranya ada. Itu kerja wartawan lah buat seketika ini. Tapi separuh daripada usia wartawan ini memang kerjanya menunggu Ihsan kan. Dan bila situasi macam ni dia ada spekulasi tertentu. Tapi bukan kita lah yang buat tu. Saya kira yang penting ialah kita bertenang. Di mana yang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong katakan tadi, tenang, dan kita perlu bergerak ke hadapan, hormati keputusan yang dilakukan oleh ketua parti, hormati keputusan rakyat juga, dan hormati juga keputusan yang bakal dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah visual terkini yang kami bawakan dari Istana Negara. Ada perkembangan terkini akan kami bawakan sebentar lagi. Okey, saya sempat tanya balik. Sambung. Kalau saya sambung balik soalan kepada Harizal sebentar tadi, mereka yang benar-benar layak menjawat jawatan sebagai menteri, menteri dan juga timbalan menteri contohnya, kita perlukan pasukan yang hebat untuk mengetuai negara dan juga bergerak ke hadapan. Tapi kerangka yang dilakukan baik daripada pertukaran kerajaan kepada Pakatan Harapan 2018 ataupun pertukaran 2021, kita masih lagi melihat kekananan dalam politik itu menjadi yang lebih utama. Siapa beri sokongan? Ada sokongan, adalah jawatan. Bagaimana itu perlu diubah? Inilah masalahnya. Dan inilah yang saya cakap momen tadi. Contoh yang saya bagi. Tak semestinya menteri itu datang dari parti yang sama dengan Perdana Menteri. Tak semestinya. Tidak ada peruntukan yang sebegitu. If katakan di dalam House itu, di dalam Parlimen sendiri, Dewan, you nak choose daripada 222 ahli Dewan itu, you choose the best person for the job. Habis cerita. Mudah. Tetapi kalau katakan ada satu parti yang mendapat majoriti yang besar, yang boleh membentuk kerajaan, sukar untuk kita push for this idea. Kerana tidak ada sebab
kenapa dia perlu kompromi. Tetapi momen pada hari ini seakan memberikan ruang untuk parti-parti ini, dia lebih kurang ada dua coalition yang lebih kurang undinya sama tinggi. Mengapa tidak? Itu yang saya katakan tadi, kalau momen ini kita boleh gunakan untuk memperbaiki, kita harus menggunakan, kerana sebenarnya we have to turn this crisis into an opportunity, not into a bigger crisis. Okay? So we are at a point now, and we know, kita dah tahu kan negara kita akan mengalami, bukan kita saja, banyak negara di dunia dah rasa ini, ketentuan yang tidak, Vice President United States of America di Filipina sekarang ini bercakap tentang South China Sea. Kita part of the problem. Di South China Sea, kita perlu cepat, kita perlu ada orang-orang kita, and kita kena ambil the best person for the job. Sedangkan undang-undang kita itu, perlembagaan kita memberikan even opportunity orang yang bukan politician, professional. Kalau if they can do the job, ada caranya. Jadi tidak semestinya terikat dengan mana-mana parti atau coalition, terutamanya untuk waktu ini, waktu-waktu yang kritikal ini, Malaysia dan dunia, bukan waktu kita nak cari PM ini masalah kita. Dunia, saya dah cakap semalam, dunia tak kira pun. They are not going to wait for us. Semalam, South Korea and Singapore dah sign Digital Trade Pact ataupun agreement. And kita, member of RCEP, and kita nak masuk situ, ke dalam RCEP, keterbukaan ekonomi kita, kita tahu bahawa banyak kita ada SME di Malaysia yang boleh benefit daripada digital trade. Kita belum ada pun digital trade policy. Sedangkan negara-negara jiran kita dah ada digital trade pact untuk meningkatkan ekonomi. Jadi saya boleh pergi satu persatu yang mungkin akan membimbangkan kita lagi. Tapi saya tak nak buat. Bila Harry sebut, kita macam terpaksa menarik nafas. Boleh tambah sikit. Tambah sikit. Saya rasa kan, ini mustahak lah Prof, that kalau kita rasa kita tak boleh carry kerja tu, orang lantik menteri, tapi kita tahu bahawa kita tak boleh bawa tanggungjawab tu, accountability, lebih baik jangan terima. Sebab sekarang ni bukan senang untuk mengatasi masalah ekonomi, politik sebagainya. Satu kerja yang begitu berat sekali. Lebih baik kita jangan. Begitu juga Perdana Menteri. Kalau you rasa, ini ada satu jawatan yang berat, yang hutang pun banyak dan sebagainya, bagaimana dapat balik ni, nak stabil dengan politik dan sebagainya, kalau you rasa you tak boleh buat, bagi orang lain lah. Herizal, tapi kalau kita lihat, Herizal menyebut bahawa sebelum ini kestabilan itu dapat dirangka kerana ada MOU, kerana dia ada CSA. Tapi kalau pemilihan anggota kabinet contohnya dipilih daripada merentasi parti, walaupun kita tak gelarkan dia sebagai kerajaan perpaduan dan sebagainya, adakah itu mungkin dan juga dapat meredakan suhu politik itu dan juga dapat... Kenapa tidak? Maksudnya dari peruntukan undang tak ada masalah sebenarnya? Tak ada masalah. Kenapa tidak? Kita ditakutkan kononnya menjadi masalah. Tidak. Tidak. Bagi saya tidak. Bagi saya, it's very simple. Saya sebagai pengundi, saya sebagai rakyat di negara ini, a taxpayer, kemahuan saya adalah the best person for the job is given the job. Itu saja. Okey. Apabila kita pergi ke peti undi itu, kita mempunyai pendapat masing-masing dan kita dah mengundi. Selepas selesai proses pengundian itu, selepas selesai proses perkiraan undi dan sebagainya, rakyat tentu sekali nak apa? We want to move on. We want this country to be governed dan kita mahu bergerak ke hadapan kerana ini akan efek kita semua. Bukan sahaja 222 ahli parlimen. Dia akan efek bukan sahaja pengundi. Dia akan efek anak-anak kita yang berumur 2 hari. Contohnya, saya bagi contoh di Malaysia ini, I can tell you that we have more women than men in universities. Itu adalah data. We have more women graduating than men in universities as well. And we have more women yang dapat markah lebih tinggi daripada lelaki apabila dia orang graduate. Dan kita ada lebih ramai perempuan yang diabsorb into the job market daripada lelaki. But not in parliament. Lelaki jadi itu satu hal di dalam parlimen. Tapi saya nak bercerita policy. We have done the studies, saya dan beberapa rakan saya, dan kita nampak produktiviti wanita ini dia akan terjejas apabila mana dia dapat anak. Bukan apabila mana dia berkahwin.
And kita tahu ini, saya sendiri ada 2 anak dan sebagainya. Wanita itu, isteri kita, lebih dekat dengan anak-anak daripada bapa dia. Dia terfikir anak dia macam mana dan sebagainya. Kecuali yang tak kahwin lah kan. Ya, kecuali yang tak kahwin lah. But believe it or not, believe it or not, kita tidak ada satu polisi komprehensif untuk early education and childcare di negara kita. To me, that's basic. We cannot afford as a nation to go forward kalau kita tidak melindungi wanita-wanita di Malaysia yang profesional. We cannot. That is a simple economic statement. We cannot move forward. Tetapi we are not helping them kerana kita tidak ada satu polisi yang jelas bagaimana kita nak buat untuk kita bantu supaya kita tidaklah, you see, the higher income group, terutama sekali di bandar-bandar, mereka mungkin lebih berpeluang untuk hantar anak-anak mereka ke tadika-tadika yang mahal dan sebagainya. Ada macam-macam franchise di luar sana, Kumon lah, Montessori dan sebagainya. Ini semua bukan murah. Tetapi yang ramai ni, yang mungkin tidak mampu ni, mereka sama ada tak boleh hantar langsung mengharapkan ini dijaga oleh jiran dan sebagainya kalau adalah, ataupun hantar kepada pusat-pusat jagaan kanak-kanak yang tenaga pekerjanya pun sebenarnya tak ada sijil, they are not certified, they don't know early education, they don't understand this kind of things. And unfortunately, this is what we have broken our social fabric daripada anak-anak ni kecil lagi. Apabila dia orang masuk sekolah, umur dia orang 17, 18, sambung. Lepas tu kita fikir macam mana kita nak ubah dia orang ni. Sedangkan we did not strategize and target pada kecil lagi. Dan ini ada banyak efek. Efek dia daripada social fabric seperti yang saya katakan, efek dia kepada productivity wanita, nak kerja, nak balik, nak cepat dengan jam, nak masak, nak ambil anak dan sebagainya. Hinggalah it's also affecting Malaysia ini daripada segi bilateral relation. Kalau you tengok, beberapa tahun yang lepas ini, berapa banyak kali kita terpaksa melalui waktu-waktu yang sukar dengan negara-negara jiran kita sebab ada amah yang kena pukul, sebab ada orang yang dibawa masuk. Instead of addressing the problem by having a better policy, we are trying to address the problem by having a mechanism untuk bawa lagi ramai orang masuk. Bagi saya, kalau kita ada mekanisme yang baik untuk bawa lagi ramai orang masuk, we are not solving the problem. We are sweeping the problem under the carpet. Benda ni jadi makin lama makin teruk. Okey, kenapa saya bawa contoh itu? Sebab bagi saya itu basic. Bagi saya itu akan kena kepada semua rakyat. Tetapi kalau kita nak bercerita polisi, saya ni boleh bercakap. Tetapi di parlimen itulah di mana ini akan didebatkan. Di parlimen itulah di mana kita akan boleh melakar sejenis polisi dan di situlah perubahan yang akan berlaku. Now the big question is, dan itu sebablah kenapa tidak dibuat? Ya, dan itu sebablah pentingnya orang-orang yang berada di Dewan Rakyat dan juga di parlimen ni orang-orang yang betul. Walaupun dia bukanlah ahli politik ataupun ahli parti. Ada Datuk nak tambah? Ya, betul. Saya rasa sudah sampai masanya supaya ahli politik ini lebih membagi idea-idea yang bagus dan juga pastikan bahawa kita buat polisi yang baiklah supaya dapat memperbaiki lagi kedudukan kita. Tapi satu lagi mengenai wanita kan. Kalau wanita bagus dan juga kita dapat atasi dengan cara-cara yang diberikan oleh Prof tadi, saya rasa tak salah. Kenapa bercakap mengenai 30%? Mereka boleh lebih daripada itu kan. Kalau dia bagus, biar mereka ke depan. Sebab wanita ni kalau jadi ketua, tolak yang masalah sebelah ni, dia straight. Ikut peraturan, ikut arahan dan sebagainya. Saya rasa dari segi integriti, bagus. Nah, itulah. Saya kira di media sosial juga sekarang ini bertebaran ada beberapa berita dan juga perkabaran, tetapi dalam masa yang sama kami di Astro Awani mengambil ketetapan untuk menunggu kenyataan rasmi dari Istana Negara mengenai apa yang berlaku sebentar tadi, pertemuan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan itu kami bawakan sejurus kami mendapat kenyataan rasmi daripada Istana Negara dan tumpuan sudah pasti ke Istana Negara, tapi Datuk Seri Akbar Sattar dan juga Saudara Rizal
melangkaui segala-galanya apa yang berlaku. Kerana kita melihat ada yang mengatakan bahawa apa kena-mengena apa yang berlaku sekarang ini dengan kita. Tapi bila Harizal menyebut bahawa cerita pasal daripada anak 2 hari sehinggalah kepada warga emas dan sebagainya, setiap satu ini bersangkut paut dengan kehidupan seharian kita. Datuk Seri, kalau nak mencelah. Kalau bercakap mengenai korupsi dan integriti pun sama. Sweden, Denmark. Banyak kali dah cerita ni. Dia mengajarkan budak-budak tadika ni lebih kepada isu integriti. Bukan subjek tu tidak terlalu berat. Sampai apa sifir beribu-ribu, tak ada. Perkara yang senang, hormat ibu bapa, jangan ambil hak orang. Petang-petang dia pergi ke stesen kereta api beratur. Itu dia ajar. Tetapi di sini kita lain. Sebab kita lebihkan nak pandai, nak cepat dan sebagainya. Tapi ini merupakan satu perkara yang juga patut kita ambil berat sebab integriti ni start daripada budak-budak ni. Jika sekadar kita tak start daripada budak muda ni, maka sudah tentu susah. Cuma masalah ni kalau kita banding dengan Sweden dengan Denmark, masalah kita ni tak apa. Di Sweden walaupun dia mempunyai profesor ataupun pengajar-pengajar yang berkelulusan dari segi child development dan sebagainya, tetapi dia pastikan bahawa apa balik ke rumah ibu bapa berintegriti. Maknanya ibu bapa tunjuk contoh yang baik. Tak langgar undang-undang, tak big traffic light dan sebagainya. Tapi masalah kita di Malaysia ni, generasi kita lah. Apabila katalah kita ambil lah daripada pengajar daripada Oxford ataupun daripada Harvard kan. Semua mengajar cucu-cucu kita ni kan, sekolah tadika. Tetapi walaupun kita dapat education terbaik seperti nyata tadi, lebih kepada integriti, tapi kalau di rumah kalau kita tengok kita pun tak betul, saya rasa benda ni tak boleh. So dia ada dua-dua sekali. Ni masalah besar kita ni. Tak tahu sampai bila kita boleh selesai masalah ni. Ini ada dua-dua sekali. So nak selesai masalah ni, walaupun kita bagi isu-isu integriti yang bagus untuk budak ni, tapi kita sendiri kena tunjuk contoh yang baik. Apabila Datuk Seri mengatakan pasal anak-anak ni dipaksa untuk menjawab soalan yang betul susah, diorang kata soalan nak bentuk kerajaan ni juga, anak-anak kita darjah 1 pun dah dipaksa soalan kebat macam tu. Kena jawab. Soalan matematik yang betul susah. Standard kita tinggi. Tapi Harizal, bagaimana kita melihat bergerak ke hadapan? Satu keputusan akan dilakukan pada hari ini. Tapi cara setiap orang mendengar dan juga reaksi terhadap keputusan itu mungkin akan berbeza. Yang menyokong sudah pasti melompat gembira, tapi yang mungkin tidak menyokong akan penuh rasa kehampaan. Akan tetapi seringkali kami ungkapkan bahawa dalam keputusan pilihan raya, yang menang tak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Apatah lagi kita melalui episod lebih 48 jam yang sebegini. Bagaimana bergerak ke hadapan itu perlu ada elemen penyatuan dan juga perdamaian yang sebaiknya. Dan kita tidak boleh mengharungi lagi 3 bulan, nanti 6 bulan lagi akan ada pilihan raya negeri, bergaduh lagi. Bukan formula, terlalu besar formula itu, tapi ajakan perdamaian itu bagaimana, Harizal? Bagi saya, inilah tanggungjawab dan tugas pertama siapa pun yang akan mengepalai kerajaan hari ini ke besok ke. Ya, ini tugas pertama. Hampir-hampir kepada reconciliation. Okey? Kumpulan ini dan Perdana Menteri siapa pun dia harus memastikan bahawa dia boleh menarik rakyat kembali, okey, menurunkan suhu politik, meredakan ketegangan, bukan saja antara parti. Saya tahu sekarang ni dah ketegangan ni dah sampai ke kampung-kampung semua dah. Okey, meredakan ini dan mengajak bersama-sama untuk bergerak ke hadapan. Tapi ini tak boleh retorik. Ini balik kepada apa yang saya cakap tadi lah. Tak boleh retorik. Dia harus menjadi Perdana Menteri untuk semua. Bukan lagi Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan atau Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan Plus atau Perikatan Nasional Plus. Bukan lagi. Dia itu harus menjadi Perdana Menteri untuk semua. Untuk rakyat Malaysia yang mengundi dia ataupun yang tidak mengundi dia, yang menyukai dia, malahan yang membenci dia. Reconciliation is step number 1. Bagaimana caranya? Inilah tanggungjawab. Ini maksudnya ini tanggungjawab yang besar. Sebab ini kalau dibiarkan, bukan sahaja kita mungkin akan dapat melihat ketegangan di Parlimen. Ini tidak sihat untuk perkembangan demokrasi di Malaysia.
kerana demokrasi sebenarnya tidak mengajak ataupun mengajar kita untuk act beyond the reasonable mind. Ya. Jadi maksudnya di sini harus mencari satu kaedah yang terbaik. Mungkin boleh dimulakan dengan mempunyai kabinet multi-party representation, the best people in the cabinet. Mungkin itu satu cara. Yang kedua, educate, menghantar message that I am the Prime Minister untuk semua orang. Bukan semua orang akan bersetuju dengan saya, tentu sekali, but I will do my best and I will try my best. Jadi melangkaui retorik dan membuatnya itu tentu sekali bagi saya adalah sangat penting. Kalau kita gagal, bukan kita lah, kalau Perdana Menteri itu gagal ataupun perkumpulan ini gagal, walaupun election 5 tahun, diharapkan janganlah tiap-tiap tahun kita nak ada election. 5 tahun kalau election itu, kita mungkin akan sampai ke satu tahap yang irreversible, sukar. Tapi ini pun saya nak cakap, bukan spesifik ataupun eksklusif di Malaysia. Contohnya, selepas pilihan raya di United States of America, Donald Trump menang. Dia gagal untuk buat reconciliation di Amerika. Jadi perpecahan antara blok pengundi itu semakin melebar. Apabila perpecahan itu semakin melebar, susah. So Amerika sekarang ni masih melalui period-period di mana reconciliation itu terpaksa push ataupun dipaksa, dimomokkan supaya rakyat boleh come back together. Jadi kita jangan jadi teruk macam tu. Kita harus, ni Prime Minister ni siapa saja Perdana Menteri ni, bagi saya lah, kalau boleh saya punya wish list saya ini nombor 1. Ya. Okay. This is your first job. Okey. Kita kena berhenti rehat seketika dahulu. Sekejap saja. Biasalah kalau show kan, kalau kita menunggu sesuatu kan kena ada promo dulu. Kita pergi berehat kejap, kita kembali selepas ini. PRU 15 Malaysia sudah memilih. Yang menang tak menang semua. Yang kalah pun tak kalah semua. Siapa bakal mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri? Debaran perkembangan pasca pilihan raya umum ke-15 dari pintu Istana Negara sehinggalah ke tangga Perdana Putra. Semuanya akan membawakan kepada anda bermula Ahad 20 November di saluran 501, astroawani.com dan semua platform media sosial Astro Awani.